أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم آمين. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam slot untuk pengajian muamalat kita pada hari ini. Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Kak Syida dan sahabat semua. Jadi hari ini tajuk yang Ustaz dah sharekan untuk kita hari ini ialah akad sewaan ijarah yang diremehkan. Betul Ustaz? Okey, baik, tanpa membuang masa saya mempersilakan Ustaz Mustafa untuk memulakan kuliah insya-Allah. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil amma ba'd. Saya mulakan Puan Syafiri, pengurusi ataupun moderator kuliah kita pada pagi ini, Kak Syida dan semualah yang bersama dengan kita insya-Allah. Baik, jadi hari ini kita masuk lagi satu yang penting untuk kita berbincang tentang topik berkait dengan ijarah, berkait dengan sewa menyewa. Dan bila kita sebut sewa menyewa ni, ramai nanti akan faham rumah. Sewa rumah, sewa kereta, dua je kan. Tapi hakikat sebenarnya boleh kata lebih daripada 50% transaksi kita pada hari ini melibatkan sewa menyewa. Okay? Jadi kita akan tengok nanti ataupun sebenarnya kita sendiri pun yang bekerja pun sebenarnya sewa, majikan sewa kita sebenarnya. Tapi insyaAllah kita akan detailkan. Okey, jadi saya sharekan dulu slide-nya. Okey, jadi kita nak berbincang tentang ijarah yang merupakan salah satu daripada kontrak dalam bab berkait dengan muamalat, dan kita nak pergi dulu sebenarnya apakah ijarah itu sendiri. Okey, dia nama Arabnya ialah ijarah lah. Tapi kalau dia punya bahasa Melayunya kita panggil sewa lah secara mudahnya. Okey, so kita pergi dulu, kita ambil dalam beberapa kitab, sebab biasanya ginilah kalau mengaji fiqh kita nak tahu apa dulu sebenarnya subtopik ataupun benda yang kita nak jelaskan ni. Sebab tu fiqh ni dia agak tersusun. Okey, fiqh ni agak cantik berbanding dengan kita mengaji hadis. Hadis tu kadang-kadang terus masuk baca hadis dulu kan dan sebagainya, baru hurai kan. Itu dia punya perbezaan. Tapi dua-dua cara tu adalah cara yang baguslah daripada sudut kita belajar ataupun kita berbincang. Okey, so kita pergi dulu daripada sudut bahasa. Dia bermaksud ijarah ni maksudnya sewa ataupun gaji ataupun pahala. Okey, so kita boleh panggil sebagai ujrah. Ujrah tu maksudnya lebih dekat kepada gaji lah. Okey, kalau kita panggil ijarah maka lebih dekat kepada sewa. Kalau kita panggil sebagai ajar, ajar ni maksudnya adalah pahala lah. Kan, ajru minallah, pahala daripada Allah. Jadi dia semakna. Okey, semakna. Senang ceritanya, kalau kita buat satu benda, satu perkara yang ada transaksi yang melibatkan dua orang, mungkin tiga orang, mungkin empat orang, tetapi fokusnya ialah kepada hanya boleh guna saja. Boleh guna, boleh tinggal, tapi bukan milik awak. Bukan milik sempurna. Bukan milik kita boleh suka-suka hati lah. Contoh kalau rumah, sewa rumah, kita tak boleh renovation. Kan, tambah awning ke kan, letak-letak apa semua, melainkan dengan izin tuan rumah. Sebab kita hanya menyewa manfaatnya sahaja. Okay, itu dia punya asas dia. Okey, so biasa juga kita sebut kenapa istilah bahasa ni kita nak tahu penggunaan orang dulu-dulu lah. Jadi kalau disebut ijarah, boleh jadi itu adalah gaji, boleh jadi itu adalah sewa, boleh jadi itu juga adalah bermaksud pahala. Okey, maksudnya Arab zaman dulu, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang pentingnya adalah sudut istilah.
Kerana istilah ni yang kita nak aman, istilahnya ialah benda yang kita perlu jaga kerana dia melibatkan hukum hakam syarak. Okey, so dari sudut istilah, memiliki manfaat dengan pembayaran. Okey, memiliki manfaat dengan pembayaran. Okey, so harta ni dia ada beberapa jenis. Satu harta yang kita panggil sebagai manfaat dengan ain. Ain tu maksudnya ialah benda tu sendiri. Okey, kalau saya beli contohnya telefon, telefon ni ialah saya miliki dan saya bebas untuk menggunakannya. Jadi telefon maksudnya ain dia, apa ni, kita zat dia tu, zat boleh faham sikit. Zat dia maksudnya benda tu sendiri, perkara tu sendiri, benda tu sendiri, dan kemudian kita boleh manfaatkannya. Okey, so itu dipanggil jual beli. Tapi ijarah, sewa, berbeza. Sebab sewa dia tak memiliki benda tu, dia cuma boleh memanfaatkan sahaja. Kan contohnya kita kata apa, rumah kan, sewa rumah, kereta dia tak boleh tukar warna, tukar cat lah kan, buat cat baru lah, tak berkenan warna hitam ni, kita buat warna merah lah kot kan. Sedangkan dia sewa kereta tu, sewa seminggu contohnya, tak boleh, kerana ia hanya memiliki manfaat iaitu menggunakan saja kereta tu dan dia tak boleh ubah suai buat apa-apa pada kereta tu. Okay, itu beza dengan jual beli. Kalau jual beli kita boleh manfaatkan, maksudnya bila berlaku jual beli dapat manfaat, dapat benda tu. Kalau hanya berlaku sewa, hanya dapat manfaat saja, tidak mendapatkan benda tu. Okay, itu dia punya konsep. Memang dia dapatlah, dia duduk rumah tu kan, telefon ke apa dia guna, tapi hakikat sebenarnya bukan milik dia dan dia kena jaga elok-elok lah. Kalau berlaku apa-apa masalah, nanti akan ada hukum-hukum yang lain, insya-Allah kita akan detailkan. Okey, so dalam fiqh muamalat ni dia ada dua benda. Okey, yang satu dipanggil qimah, satu dipanggil mithliyat. Qimah tu QIMAH. Qimah. Qimah ni maksudnya adalah benda yang boleh ditukar ganti dengan nilai. Okey, itu satu. Satu lagi mithliyat. Mithliyat ini dia tak boleh tukar ganti dengan nilai, sekejap terbalik. Yang qimah ni dia kena tukar ganti dengan benda yang sama tu juga. Okey, benda yang sama. Contoh, kita sewa kereta, kereta tu adalah X70. Okay. Dia punya nombor plat apa-apalah kan, nombor plat apa. So kita kena pulang kereta yang sama, nombor plat yang sama, semua sama. Kita kena pulang yang sama sebab kita hanya pinjam. Itu barang berbentuk qimah. Berbentuk apa kita panggil sebagai berbentuk benda, berbentuk benda tu sendirilah. Okey, itu qimah. Yang kedua, ada dipanggil mithliyat. Mithliyat ni maksudnya ialah kita hanya pulang nilai itu saja. Contoh, kita pinjam duit RM10. Kalau kita pinjam duit RM10, kita tak diwajibkan untuk pulang not sekeping RM10, nombor siri yang sama, warna yang sama. Maksudnya macam kita pinjam RM10 tadi tu. Kita boleh pulang contohnya RM1, tapi yang penting RM10. Gitu. Kita boleh pulang RM5, yang penting RM10. Yang itu daripada sudut nilai. Kan. Jadi sewa dia bukan nilai. Dia bukan nilai sebab maksudnya kalau kita sewa rumah tu lah. Tak boleh kata rumah awak tu kira saya nak lah kot, saya ganti rumah lain lah. Tak boleh sebab kita sewa. Sama juga macam kereta. Kita sewa kereta, maka kena pulang kereta yang sama. Kita tak boleh kata awak ambil lah RM30,000 ni, saya bayar dengan nilai je lah. Kereta awak tak tahu hilang mana entah. Kan? Contoh, tak boleh. Dia kena pulangkan balik. Melainkan ada persetujuan daripada orang yang menyewakan tadi untuk kalau hilang ke aksiden ke apa, untuk pulangkan balik dengan nilai yang sepatutnya yang disepakati. Tapi syarat asalnya kita kata tak boleh. Kan kalau pinjam contohnya buku, pinjam buku kena pulang buku yang sama. Buku yang sama kan. Kalau pinjam apa lagi, contoh telefon yang sama. Itu dipanggil qimah. Dia mesti dengan sebab dia punya benda tu sendiri. Kan pinjam kalau dulu dipanggil sebagai qard dengan i'arah, tapi tak apalah, itu sangat teknikal. Cuma kita kata sewa dekat mana? Sewa tu ada dekat qimah. Benda tu sendiri. Dia bukan boleh ditukar dengan nilai ataupun sekian-sekian. Dia kalau kita pinjam benda tu, kita pinjam buku dekat pustakaan contohnya. Tu pun pinjam kot. Sebenarnya tu pun dia lebih kepada ada setengah-setengah tempat dia buat apa sekian-sekian, dia ada kenakan berapa bayaran lah. Okay? Jadi bayaran tu bayaran sewa sebenarnya. So kita sewa buku tu,
dan kita kena pulang buku yang sama, nombor siri yang sama, buku yang sama dan sebagainya. Okey, itu yang kita panggil sebagai sewa. Jadi nak bagi faham beza di antara satu barang yang memiliki semata-mata bahagian tertentu dan satu barang memiliki boleh kita pulang dengan nilai semata-mata. Tadilah beza di antara duit dengan barang. Kan, kalau kita pinjam motor, motor tu lah kena pulang, tak boleh pulang motor lain. Sebab dia qimah, sewaan, dia kena pulang benda yang sama. Okey, itu secara asasnya. Okey, so IOFI, AAOIFI ni, dia Accounting Auditing of Islamic Finance Institution. Dia adalah badan paling besar dekat dunia ni. Okey, kalau dalam bahasa Arabnya Hay'ah Raqabah Syariah Muhasabah. Dia punya apa? Dia punya maksudnya ialah lebih kepada, dia asalnya dia lebih kepada accounting. Maksudnya dia lebih kepada kira mengira. Tetapi disebabkan dunia pada hari ini, maksudnya asas dia tu ialah lebih kepada accounting, lebih kepada kira-kira, lebih kepada account dan sebagainya. Tapi disebabkan keperluan pada hari ini banyak perlu kepada fatwa-fatwa muamalat, maka IOFI ni dia lebih banyak keluarkan tentang fatwa-fatwa muamalat. Dia berpusat, tak silap saya, di Bahrain dan dianggotai oleh lebih kurang 20 lebih lah pakar-pakar seluruh dunia. Termasuklah dulu kalau tengok dulu dia punya member dia adalah Dr. Daud Bakar, member dia sekarang Dr. Akram Ladin, ramailah kalau daripada Malaysia, dulu Dr. Asraf Wajdi pun dengan saya. So mereka adalah salah seorang daripada members lah, kan, ahli. Tapi yang paling atas sekali tu ramai, bukan ramai lah, maksudnya pakar. Kan, paling atas sekali tu contohnya macam Syekh Taqi Uthmani. Kan, Syekh Taqi Uthmani dia mufti Pakistan. Dan dia antara ulama Tusawwuf, dia punya chairman, pengurusi dia. Kan, dia boleh bahasa Arab, dia boleh Inggeris, dia boleh Melaka. Kan, jadi kalau tanya dekat mana bank-bank dunia ni ada, biasanya akan ada nama dia orang ni sebagai penasihat syariah. Kan, sebab dia orang memang pakar. Kan, dulu Syekh Dr. Abdul Sattaq Burunda, Syekh Dr. Nizam Yaqubi, ramailah ulama-ulama yang mendukung IOFI ni, dan mereka memang badan standard untuk mengeluarkan fatwa seluruh dunia, dan kebanyakan bank-bank di Malaysia, tak kira lah semua Islamic bank, bank muamalat ke, bank apa ke dan sebagainya, bank Islam ke, CIMB Islamik ke, bank Islamik, biasanya bila mereka nak buat satu resolusi ataupun fatwa dekat bank tu, mereka akan rujuk IOFI. Tu tinggilah dia punya kedudukan fatwa, yang mana salah satu, sebab dia terkini. Kalau kita rujuk kepada kitab-kitab fiqh dulu, dia agak lama sikit. Jadi IOFI ni dia satu benda yang sangat bagus. Sama juga macam puan-puan kalau nak rujuk pasal apa, cuma dia macam akta sikit lah. Macam perundangan, akta undang-undang sikit. Kalau nak rujuk pasal apa-apa berkait dengan muamalat, hukum-hukum, boleh rujuk kepada dia panggil syariah standard dia. Syariah standard dia tu. So dalam tu ada beberapa fatwa, pandangan dan sebagainya yang penting jugalah. Okey. So saya ambil satu, telah mendefinisikan ijarah sebagai pemilikan manfaat yang dibenarkan syarak, diketahui pada tempoh, diketahui dengan bayaran. Ini lebih jelas lagi. So maksudnya kalau kita contoh kita gajikan pekerja. So pekerja tu apa? Ijarah. Sebenarnya kita sewa apa? Bukan sewa dia, sewa kepakaran dia. Dengan sebab kepakaran dia tu, maka kita ambil dia bekerja, kita sewakan kepakaran, kita minta dia, kita sewakan kepakaran dia dan kita bayar secara bulanan. Contohnya apa? 3,000, 4,000. Itu dipanggil perkhidmatan sewa sebenarnya. Kan? Sewa apa? Sewa kepakaran. Okay? Nanti kita detailkan yang tu. Okay. So maksudnya bos dia tak boleh bawa balik pekerja dia. Kan? Bawa balik kat rumah suruh masak pula ke, tak boleh. Kan? Sebab apa? Sebab dia sewa tu, sewa perkhidmatan dia kat pejabat je lah. Kan? Sebab tu ini penting. Ada setengah-setengah majikan dia salah guna. Pergi beli teh OS dengan roti canai pun dia punya pekerja. Kan? Yang buat akaun pun pekerja dia, yang pergi jumpa klien pun pekerja dia, yang tolong bayarkan sewa rumah dengan dia punya bulanan kereta pun pekerja dia juga, kan. Jadi kita kata itu antara benda yang perlu clarify, perlu jelas dalam kontrak kerja tu, kan. Sebab tu antara benda yang penting dalam isu kepatuhan syariah ialah kontrak pekerja. Maksudnya apa? Offer letter dia tu. Surat tawaran bekerja tu kita kena check, kena tengok, kan. Ataupun surat penerimaan dia tu, semua tu kita kena tengok. Sebab nanti takut apa? Sebab tu diwujudkan berkaitan dengan jawatan kuasa tenaga buruh, jabatan tenaga buruh tu, JTB kan, ataupun JTK kan, Jabatan Tenaga Kerja.
Untuk apa? Untuk menyeimbang di antara kepentingan majikan dengan kepentingan pekerja. Sebab tu kita tak boleh bila mentang-mentang kita gajikan dia sebagai majikan, semua benda kita suruh dia buat. Tak boleh. Dia ada JD dia. Dia ada tanggungjawab kerja dia. Jadi itu semua sebenarnya, kalau siapa yang buat, ni saya kata selalu sangat terlepas pandang. Kalau dia buat syarikat, dia tak faham tentang isu ijarah ni, maka dia akan letak semua sekali. Kan? Sedangkan sebenarnya ada hak untuk pekerja, apa yang dia kena buat, dan ada hak untuk majikan juga dalam kontrak pekerjaan dia. Kalau tak nanti macam-macam pula. Okay? So itu maksud dia. Dan sebab tu banyak kes dekat Malaysia ni yang bawa kepada Jabatan Tenaga Buruh ataupun Jabatan Tenaga Kerja tu yang isu-isu berkait dengan tak bayar gaji. Tu penting tu, isu-isu tak bayar gaji. Kan? Sedangkan dalam kontrak ijarah bila dah sewa, Nabi sebut apa? Nabi sebut dalam riwayat Imam Tirmizi hadis sahih, sehinggalah kering ataupun auto al-ajr, kan, berikan, bayarkan gaji pekerja sebelum kering peluhnya. Kering peluh tu bukan bermaksud lepas buat kerja terus dapat. Maksud hadis Nabi tu ialah di atas perjanjian kita, kalau bayaran tu secara bulanan, bayar bulan lah. Okay. Kalau bayaran tu secara harian, bayar hari lah. Tapi yang penting jangan tak bayar. Jangan tak bayar. Kalau di atas kontrak tu gaji setiap 27 hari bulan, setiap 25 hari bulan, setiap tu lah kena bayar. Okay. Kalau kata gaji harian, bayar hari. Jadi maksud Nabi tu ialah jangan tak bayar gaji kepada pekerja. Sebab tu majikan sangat penting tentang isu ni, untuk faham tentang apa kontrak, apa hukum syarak berkait dengan surat tawaran kerja dan sebagainya. Okay. Kita pun boleh nilai, kan? Contoh anak-anak kita ke, cucu-cucu ke, kan? Ataupun kita sendiri yang mungkin ada kerja ke apa, sebelum kita terima surat tawaran kerja, mungkin nak tukar kerja ke apa, kan? Sebelum terima surat tawaran tu, banyak benda kita kena tengok. Tengok dia punya terma dan syarat, tengok dia punya klausa, tengok apa benda semua tu sebelum kita terima. Jangan sign je. Excited sangat gaji naik 500 terus sign. Kan? Jangan. Kita kena tengok banyak perkara. Rupa-rupanya segala benda kita kena buat. Kan? Jadi maksudnya ada hak di antara majikan dengan pekerja dalam isu sewa menyewa perkhidmatan. Okey. Kemudian diketahui pada satu tempoh. Okey. Contohnya apa? Kalau kerja tu kontrak, okey, berapa? Kontrak setahun. Itulah tempoh dia yang akan kita sewakan perkhidmatan dia. Kan? Kalau contohnya kita upah auditor, kan, firm mana-mana ke untuk audit kita punya account, untuk buatlah apa-apa kira-kira ke apa, okey, berapa? Sebulan. Sebulan lah kita sewa dia. Itu konsep dia. Kalau rumah, berapa? Tengok dia punya syarat. Kata contohnya setahun. Setahun lah. Okay, lepas tu kena renew lah, kena buat baru balik lah, perjanjian baru. Ataupun kalau kereta berapa, 3 hari dan sebagainya. Satu tempoh yang jelas. Ni sewa. Berapa nak sewa? Saya pun tak pasti lagi lah. Duduk kat rumah saya pun tak pasti lagi. Tengoklah, mungkin 2 hari sewa rumah ni, mungkin. Tengoklah. Kan contoh. Dia tak boleh. Sebab tu kena ada akad ataupun kontrak ataupun bertulis. Itu penting. Okey, kemudian diketahui dengan bayaran. Ni pun penting. Ni kira awak boleh masuk kerja lah minggu depan, boleh. Gaji tu saya tengok dulu lah. Tak boleh. Gaji tu kena jelas lah. 2,500, 3,000, 4,000 kena dinyatakan. Kalau ada allowance ke apa dan sebagainya, semua tu kena jelas. Sebab nanti kita akan bayar dia, dan kalau kita tak bayar dia, kita akan menzalimi pekerja tu sendiri. Itu dia punya konsep. Ini secara ringkas lah, nanti saya akan bawa keadaan-keadaan semasa yang kita menggunakan kontrak ni. Sebenarnya semua kita guna apps. Kita guna mesin ATM. Kan? Kalau Maybank dengan Maybank, percuma. Dikatlah kad tu ATM kan, dengan ATM Maybank percuma. Tapi kalau dengan CMB kena cas RM1. Tu kita sewa sebenarnya. Kita sewa dia punya perkhidmatan menggunakan ATM dia tu, kita kena bayar RM1. Adakah riba? Tak riba. Itu sewaan. Itu sewaan kan. Jangan, maksudnya kalau nak cari yang percuma tu kena bank sendiri lah. Kalau bukan bank sendiri memang kena cas RM1. Cas tu adalah dia punya keuntungan dan dia adalah sewa kita gunakan dia punya kad. Maksudnya kalau kita tak guna memang tak boleh keluar duit. Dengan kepakaran orang buat mesin ATM tu, mahal mesin ATM tu. Berapa puluh ribu tak? Ke ratus juga. Lepas tu dia punya maintenance bulanan pun mahal dan sebagainya. Tapi nak bagi tahu dia ada kos kalau kita guna kad yang lain. Okey, itu nanti kita detailkan. Okey, kita tengok dulu. Okey, dalil. Okey, ini penting. Dalil dari Al-Quran dengan hadis. Rupanya ada sewa menyewa dalam Al-Quran, sewa menyewa dalam hadis lagi banyaklah. Okey. Dalam surah Al-Qasas ayat 26. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qalat ihdahuma ya abati ta'jirhu
ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Okey. Yang bermaksud salah seorang di antara perempuan yang berdua itu berkata, wahai ayah, ambillah dia menjadi orang upahan menggembala kambing kita. Maksudnya yang dibayarkan gaji. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ambil bekerja ialah orang yang kuat lagi amanah. Okay. So ayat ni surah Al-Qasas ni biasa kot kita dengar kan. Ni kisah apa? Kisah Nabi Musa. Kan ketika mana Nabi Musa pergi lari kan, Nabi Musa dengan apa Kipti waktu di Mesir tu kan, dia nak bela satu orang ni. Kan rupa nak bela tersilap tertumbuk pegawai Firaun, mati. Mati pegawai Firaun tu. Dan kemudian mereka semua pakat dia nak cari Nabi Musa AS. Bila dah pakat tu, maka Nabi Musa seolah-olah dalam ayat ni, tengok pada ayat 25 kan, surah Al-Qasas ni ayat 24, cerita Nabi Musa ni berjalan sungguh sampai tak pandang kiri kanan lah. Tak pandang kiri kanan, punya takutnya, sehinggalah beliau sampai dekat kota ataupun di Madian ni, dan kemudian terduduk sandar kat satu pokok, dan dia pun tengok keadaan orang bagi minum kambing. Bagi minum dia punya binatang gembalaan lah. Okay? So bila tengok tu, ramainya lelaki dan cuma ada 2 orang perempuan. 2 orang perempuan ni adik-beradik lah. Cuma ada yang kata orang perempuan ni adalah anak kepada Nabi Syuaib. Tapi di kalangan para ulama tafsir, yang paling tepatnya dia bukan anak kepada Nabi Syuaib, tapi ialah anak saudara Nabi Syuaib. Okay, anak saudara Nabi Syuaib. Tak apalah ada yang kata anak Nabi Syuaib dan sebagainya, masih perbezaan di kalangan para ulama tafsir, Tabari, Qurtubi, Imam Ibn Kathir dan sebagainya. Okay, so bila berlaku keadaan macam tu, maka yang mereka ni duduk belakang-belakang sekali, yang 2 orang perempuan ni kan. Kemudian yang lelaki ni semua bagi minum dia, bagi minum haiwan ternakan mereka lah. Sebab yang perempuan ni pun bawa juga haiwan ternakan mereka kan, nak bagi minum. Jadi sehingga air tu dah jatuh ke bawah. Dia telaga jatuh ke bawah, dah terlalu susah nak angkat apa semua. Maka Nabi Musa tengok tu, Nabi Musa bantu. Kan, sehingga kan kalau penutup telaga tu disebutlah dalam kitab-kitab tafsir begitu banyak kisah-kisah ni, dia boleh 8 orang angkat penutup telaga tu. Tetapi Nabi Musa AS angkat seorang je. Hebat tu kan Nabi Musa AS. Maka Nabi Musa pun tolong bantu, dan kemudian mereka pun bila balik, mereka pun kata ayat ni. Salah seorang daripada mereka kata, berdua tu maksud adik-beradik perempuan tadi, ada riwayat sebut akak, ada riwayat sebut adik. Tak apalah, yang penting salah seorang lah. Okay. Ya abati istajirhu, wahai ayah, jom kita upah dia. Dia boleh bantu. Maksudnya tak tahu itu Nabi Musa AS. Okay. Dan mereka sebut, inna khaira, sesungguhnya yang paling terbaik untuk kita upah, kita ambil pekerja ialah qawiyul amin. Iaitulah mereka yang kuat dan juga mereka yang amanah. Di sinilah timbul tentang isu nak latih pemimpin, kan kita nak cari pekerja tu kena apa? Kena orang yang kuat ni, maksudnya daripada sudut dia punya pemikiran, daripada sudut kerja dia. Bukan kuat tu tubuh badan tu ya juga kan, kena sihat lah kalau nak kerja. Kalau demam manjam MC tak jadi kan. Jadi maksudnya ialah satu orang yang memang qawi. Kalau pemimpin tu apa, yang dia buat fikiran dia bagus kan, dia punya idea-idea yang bagus, rekod apa yang dia buat tu bukan sekadar idea tapi praktikalnya bagus, tu termasuk dalam kuat lah. Termasuk dalam kuat. Okay. Dan kemudian amanah, ni penting kan, amanah, amin kan. Amanah ni, amanah dalam semua benda lah, bab duit, bab amanah tanggungjawab, amanah apa dan sebagainya. Maka itu yang dilihat oleh kedua anak Nabi, anak saudara Nabi Syuaib alaihissalam ni, maka mereka pun mengupahkan Nabi Musa alaihissalam kan. Jadilah waktu tu adalah pekerjaan bagi Nabi Musa. Yalah, Nabi Musa tu seakan-akan macam dah lari kan, dan tinggalkan bumi Mesir apa semua tu di tempat yang baru, maka sudah tentu memerlukan makanan kan, memerlukan kehidupan. Maka sebab tu, dengan sebab upah apa semua tu, maka dapatlah meneruskan kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Baik, dan kemudian berkahwinlah pula kan. Panjang tak ceritanya, boleh tengok ayat 27, 28 dan sebagainya. Tapi nak ceritanya istijar, itu dia panggil ijarah. Istijar tu ataupun istajirhu tu, kita upahkan dia kan, ataupun manistajarta kan, yang mana engkau nak ambil orang tu jadi sebagai pekerja, itu dipanggil sebagai ijarah, seperti mana kita sebutkan tadi. Maksudnya jelaslah perkataan ujur alif jim ra tu kan, dengan tengok daripada perkataan asal alif jim ra, maka yang tu jelas disebut di dalam Al-Quran. Okey. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan daripada Imam Al-Bukhari, hadis sahih, saya bacakan jugalah untuk kita ambil keberkatan, dan mudah-mudahan ada
nur, cahaya wajah kita dekat akhirat nanti. Nabi sebut dalam riwayat Ibnu Majah, nadarallahu imraati sami'a maqalati, semoga Allah menceriakan, memberikan cahaya kepada mereka yang mendengar perkataan Nabi, membaca perkataan Nabi. Sebab tu kalau dapat kita baca bahasa Arab dia lah. Okey, so daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan Rasulullah SAW, wastajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar rajulan min bani ad-Dil hadiyan khiritan wa huwa ala dini kuffari Quraisy fadafa'aha ilaihi rahilatayhima wa wa'adahu gharu thur ba'da 3 layalin birahilatayhima subhu thalath. Baik. Dalam hadis ni cerita tentang waktu awal peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi upah satu orang lelaki daripada Bani Dil. Bani Dil ni namanya ialah Abdullah bin Uraikid. Kalau dengan Ustaz Khubayb kan. Dengan sirah kan. Okey. Jadi sirah Nabi antara peristiwa hijrah, maka Nabi upah Bani Adli ni iaitu Abdullah bin Uraikid. Walaupun namanya Abdullah tapi dia tak Islam. Dia orang Yahudi. Bani Adli ni salah satu pada keturunan Bani Yahudi yang Abdullah bin Uraikid ni yang boleh jaga rahsia lah. Boleh jaga rahsia, dia bukan Yahudi yang menentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita baca dulu hadisnya. Rasulullah SAW dan Abu Bakar mengupah. Maksudnya apa? Istajara tadi. Seorang lelaki daripada suku kaum Adi sebagai penunjuk jalan yang dipercayai, yang mana orang itu masih beragama kafir Quraisy. Maka keduanya mempercayai kepadanya untuk perjalanan mereka, lalu keduanya meminta kepadanya untuk singgah di Gua Thur setelah 3 hari perjalanan mereka dan subuh, pada waktu subuh ataupun 3 pagi lah. Okey, bukan 3 pagi tu pukul 3 pagi, maksudnya 3 kali subuh. Maksudnya ialah 3 hari lah. Kan? Kalau tengok Nabi punya perjalanan tu bila 28 Safar kan Nabi mula. 28 Safar, kemudian 29, 30 ataupun ada riwayat sebut 27 Safar kan. 29 3 hari, 29 30 Nabi SAW dekat Gua Thur lagi. 1 Rabiul Awal baru Nabi mula hijrah. Maksudnya Nabi memulakan perjalanan daripada Gua Thur dan kemudian terus ke terus ke Quba. 8 hijrah sampai Quba tu macam tu, 9 dan 12 Rabiul Awal Nabi sampai dekat Madinah. Itu yang disebut oleh Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri lah. Jadi tak betul lah peristiwa hijrah tu berlaku pada Muharram kan. 1 Muharram detik permulaan perkiraan Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Hak tu nak nyanyi dulu-dulu kan. Sebenarnya bukan, bulan Muharram tu bukan bulan ni, bulan Safar. Muharram dan Safar tu pun hujung lah. Safar tu pun hujung, 28 Safar mula kan. Itu yang paling tepat lah dia punya tarikh peristiwa hijrah Nabi SAW. Dan peristiwa berlaku bila? Berlaku pada siang. Nabi pergi rumah Sayyidina Abu Bakar dalam riwayat Al-Bukhari. Kan bukan, maksudnya yang Sayyidina Ali ganti tempat tidur Nabi pada malam tu riwayatnya lemah. Walaupun riwayat tu daripada Ibnu Ishaq tapi lemah. Tak apa, itu saya tak nak panjangkan sebab itu sirah pula kan. Nanti boleh ni dengan Ustaz Ruben. Okey. So Nabi pertama upah ni orang Yahudi. Jadi menunjukkan bahawa dalam bab muamalat ni dia tidak terhad muamalat kita hanya dengan orang Islam. Kalau contohnya perempuan lah, kalau nak buat contohnya apa? Nak buat jual beli online ke kan, ada setengah orang ni dia beli baju, bukan baju, kain daripada China ke apa, kan daripada China, order kat Shopee ke kat apa semua tu kan. Kemudian dia jahit sendiri, dia jual sendiri. Kan, ataupun dia upah orang jahit sikit, dia ambil untung sikit dan kemudian dia jual sendiri. Jadi menunjukkan bahawa boleh untuk jual beli dengan orang-orang yang bukan Islam. Banyaklah dekat Malaysia ni kan, kadang-kadang tu kalau saya dulu kat bank muamalat tu ada berapa orang staff yang tak non muslim kan, tapi mereka faham lagi pada kita dalam kontrak bab muamalat. Cuma dia tak Islam kan, tak kafur, dia faham with management, pengurusan harta Islam dia faham kan, silap-silap faraid pun dia faham kan. Jadi mudah-mudahan tu dakwah lah, mudah-mudahan kau suka kepada Islam kan, mudah-mudahan lah. Okey, dan saya pernah panggil sahabat-sahabat kita ni lah kan, Firdaus Wong, Brother Lim, untuk bagi talk. Kita welcome orang-orang non-Muslim ni untuk dengar talk, tapi tak ada yang datang masa kat bank muamalat kan. Tapi nak ceritanya ia adalah benda yang dibenarkan, tak ada masalah, tak ada isu. Yang penting CEO tu, orang yang utama tu, orang yang buat polisi tu bukan dia adalah orang Islam. Sebab nanti kalau buat dia bukan Islam, dia akan mempengaruhi hukum Islam. Kan, sebab tu kata para fuqaha, mereka kata kalau kita nak buat syarikat dengan orang yang bukan Islam boleh, tapi polisi syarikat kita pegang.
Sebab nanti bab riba, bab apa semua tu mereka tak ambil cakna, yang penting mereka nak untung. Tu bahaya. Jadi tapi kita yang pegang dia punya profit ataupun dia punya profit dia punya share yang paling besar lah. Okey. Kemudian sedangkan dia di atas agama kafir Quraisy, dan kemudian Nabi SAW pun upah dia. Jadi siapa nama tadi? Abdullah bin Uraiqid. Okey, Abdullah bin Uraiqid. Baik. Jadi Nabi upah tu, dan dia ni dia ikut jalan lain daripada yang tak pernah diketahui oleh kafir Quraisy. Sebab dia ni orang yang pakar. Sebab tu dia jalan perbatasan, kemudian dia lalu lembah-lembah, kemudian dia akan lalu tepi-tepi pantai. Dia tahulah macam mana keadaan tu nak sampai ke Madinah. Dan dia orang yang terpercaya. Okey. Kemudian juga ada hadis yang lain, tu bukan Al-Quran, tu Al-Hadis bawah tu. Okay. So ada hadis yang lain pula menunjukkan bahawa Nabi SAW pernah mengupah orang iaitu Abu Taibah. Abu Taibah ni tukang bekam. Bekam lah. Maksudnya Nabi SAW pernah satu ketika tu Nabi sakit kepala, badan dan sebagainya, Nabi berbekam. Kan dalam hadis riwayat daripada Muslim dan juga Bukhari, hadis sahih, Nabi SAW bagi untuk al-ujrah, kan, bagi sewa kepada al-hajamah, kan. Al-hajamah tu maksudnya tukang bekam. Tukang bekam tu Nabi bagi, namanya Abu Taibah, kan. Jadi bila dia bekam dah siap, Nabi bagi lah. Kan. Cuma bekam tu dia bukan sunnah secara mutlak. Tu pun penting juga tu. Bekam, kalau kita sakit, kita rasa perlu, kita bekam lah. Barulah kita dapat sunnah ni. Ni badan duk sihat, duk main gym, duk makan suku-suku separuh, macam tu kan. Jaga berat badan apa semua kan. Sihat tak ada masalah. Nak bekam lah ikut sunnah, nak bekam lah ikut sunnah. Tak betul. Tak betul. Kerana bekam itu kerana sebab Nabi sakit. Wa huwa marid. Dalam hadis riwayat Bukhari sebut sedangkan Nabi itu sakit. Maksudnya mencari alternatif. Kan? Macam kita lah makan ubat. Makan ubat ni waktu bila? Waktu sakit. Kok sehat-sehat makan ubat? Tak betul kan? Bila makan Panadol, waktu pening lah, waktu sakit. Sama juga, bekam waktu sakit, waktu kita perlukan, barulah kita berbekam. Kan? Okay? Itu sunnahnya. Jangan silap faham, sikit-sikit bekam, sikit-sikit bekam. Kan? Kita tak menolak bekam tu adalah sunnah, tapi waktu keadaan tu bila yang Nabi praktik. Tu teks dan konteks tu penting. Kita faham hadis, teks dengan konteks. Teks hadis tu begini, tapi apa maksud di sebaliknya? Contoh kata Nabi SAW, ni'mal adami al-udumi al-khal. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Kan? Masak gulai asam pedas, cuka. Masak gulai lemak, cuka. Goreng sayur kangkung pun tak cuka. Tak jadi tu. Kan? Sebab maksudnya, dalam konteksnya Nabi sebut tu kerana pada waktu tu, rumah Nabi tu kadang-kadang kan tak terputus bekalan. Macam rumah kita lah pun kadang-kadang terputus bekalan lauk apa semua. Jadi yang ada tu cuka je. Maka Nabi sebutlah, janganlah kita hina lauk yang ada tu, apa yang boleh kita manfaatkan, kita manfaatkanlah. Maka sebab tu Nabi kata, sebaik-baik makanan adalah cuka. Bukan maksud tiap-tiap hari kena makan cuka. Jadi teks dengan konteks hadis, kita memang kena jelas supaya kita dapat mengamalkan sunnah tu dengan cara yang lebih tepat. Bukan hanya sekadar baca hadis, tengok, terus kita nak ni. Ada hadis dia direct, terus kita boleh amal. Kan Nabi SAW makan 7 biji kurma, terus kita boleh makan. Tak ada masalah. Dalam riwayat Imam Muslim, melindungi daripada sihir dan penyakit. Boleh makan terus. So direct. Kan ada benda yang macam tak direct. Kan yang kita kena tengok teks dengan konteks apa, kenapa Nabi sebut macam tu. Okey. So Nabi bagi upah dekat Abu Taibah. Maka menunjukkan semua ni dah memang ada dia punya upah. Dah memang ada dasar ni daripada zaman baginda Nabi SAW. Kan contoh lain apa? Nabi sendiri mengembala kambing. Kan Nabi sendiri jadi seorang yang kita kata rakan, partner lah, business partnership dengan siapa? Dengan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Kan perniagaan-perniagaan yang dibawa ke Syam, Yamamah dan beberapa tempat dan sebagainya tu, itu semua merujuk kepada upah yang mana diberikan oleh Sayyidatina Khadijah ataupun sebenarnya rakan partner. Kan tengok sebenarnya dia bukan bagi upah macam tu, tapi rakan partner. Kan so ada keuntungan, share lah. Itu maksud dia. Okey, habis. So dalil pada Quran dan hadis sudah cukup lengkap menyatakan bahawa akad ijarah sewa menyewa ni adalah satu benda yang kita kata telah pun berlaku pada zaman dulu. Kalau ikut kisah Nabi Musa ni, sebelum zaman Nabi lagi lah, sallallahu alaihi wasallam. Kan apatah lagi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi banyaklah isu-isu berkait dengan sewa menyewa. Okey, habis. Nombor 3. Okey, selang-seli tu saya nak tengok sikitlah kalau ada soalan kita jawab. Ujrah teksi. Betul-betul. Okey. Pemandu jalanan. Okey.
Betul, masa sakit je kan, masa kita perlu macam ubat, sebab bekam ni adalah ubat. Okey, bekam ni adalah ubat kan. Zaman Nabi SAW tu macam-macam ubat ada. Kan ada orang kata mesti bekam dengan jampi je. Tak. Nabi SAW pernah Nabi guna herba-herba. Yang buat tu Haris bin Kaladah. Haris bin Kaladah ni Yahudi. Maka Sayyidatina Aisyah dia nampak macam mana ubat tu ditumbuk, dia bancur apa, dia diletak dekat kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu sebahagian ulama menolak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tu tak pernah mewarnakan rambut. Kan Nabi tak pernah warnakan rambut, melainkan kesan daripada ubat herba yang diletak tu nampak macam warna kekuning-kuningan pada ubat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan tapi tak apalah, itu isu lain pula lah kan, isu berkait dengan apa, dengan warna rambut tu. Tapi kita nak kata asasnya ialah jika perlu. Jika perlu kan, kalau tak perlu maka kita tak ambil lah kan. Samalah macam ubat, sama macam apa-apa yang berkaitan. Kalau ada jenis-jenis benda ni kita boleh ambil selalu, macam apa, madu contohnya kan, ataupun apa lagi, benda-benda habatus sauda kan, apa ubat juga penyakit juga kan. Jadi nak tengok adakah dia boleh ambil kekerapan ataupun dia adalah sekadar konteks Nabi sebut pada satu-satu perkara. Okey, so kita tengok pada rukun ijarah. Kalau tak ada rukun ni, maka akad kontrak ijarah tu terbatal lah. Okay. So, pertama sekali pemilik dan juga penyewa. Pemilik dan juga penyewa. Pemilik ni siapa? Pemilik ni pemilik rumah, penyewa rumah. Tu contoh paling dekat lah dengan kita. Ataupun kereta, pemilik kereta, penyewa kereta. Pemilik dan penyewa ni orang yang menyewa lah maksudnya. Okay. Boleh menggunakan harta, balik dan berakad. Syarat dia. Dia unik sikit dalam bab muamalat. Kalau dalam solat, ataupun dalam haji, ataupun dalam zakat, kan, dia punya rukun tu, dia syarat dulu sebelum rukun. Contohnya apa? Kita nak solat. Apa syarat sah solat? Ada 5. Menghadap kiblat, masuk waktu, suci daripada haid dan nifas, kan? Kemudian menutup aurat dan seterusnya. Kan? Syarat tu sebelum benda tu berlaku. Tapi kalau dalam bab muamalat, ataupun contoh dalam zakat, apa syarat dia? Islam, milik sempurna. Apa lagi? Islam milik sempurna. Lepas tu haul, nisab dan seterusnya kan. Jadi syarat tu sebelum kita buat rukun tu. Tapi kalau muamalat, rukun dulu, bawah tu ada syarat. Itu dia punya beza sikit. Okay. So, pemilik dan penyewa adalah rukun. So, boleh menggunakan harta, balik berakal. Dia tak bolehlah sewakan rumah mak dia, kereta abang dia. Melainkan abang diizinkan lah. Kan? Dia kata, bang boleh tak buat Grab? Boleh. Boleh kan? Okey lah kan. Tapi tak bolehlah kita ambil suka hati. Maksudnya milik tu, menggunakan harta tu adalah milik sendiri. Okay, milik sendiri. Balik dan berakal ni memang syarat penting lah. Kita sebut dah banyak kali kita bincang kan. Balik dengan berakal. Kerana mustahil kalau satu orang tu dia ada apa, ada harta ke, ada duit ke, ada apa, dia sewakan kepada orang yang bukan balik, bukan berakal, ataupun dia sendiri tidak balik dan tidak berakal untuk menjadi penyewa. Maka dia jadi sukar lah. Okay. Kemudian, sirah. Saya ringkas-ringkas saja ni. Sirah ni macam biasa, ijab dan qabul lah. Okay. Disyaratkan akad bersambung, mendapat persetujuan dan tidak ada pengikat. Okay. Disyaratkan akad tu bersambung. Bersambung tu maksudnya contoh gini. Macam mana kita bagi tak surat tawaran kerja. So bagi dekat orang tu surat tawaran kerja, maksudnya dalam tempoh seminggu dia kena reply menyatakan persetujuan dia untuk bekerja lah. Jadi dalam tempoh seminggu tu maksudnya masih bersambung, yes, bersambung lagi. Kan. Contoh yang lain, ni baru isu ni kita bincang. Ada satu syarikat ni, saya dengan Dr. Zahrudin jadi penasihat syariah dia, ada seorang lagi Ustaz Syafiq. So isu yang timbul ialah satu orang ni dia under probation, dia 3 bulan lah. Maksudnya dia bekerja tu tempoh dia punya sebelum confirm tu kan, sebelum dia jadi pekerja tetap 3 bulan. Okay. Dalam tempoh 3 bulan tu tiba-tiba bulan yang kedua tu dia hantar surat berhenti. Sedangkan kalau ikutkan sebenarnya tempoh surat berhenti tu dalam surat tu jelas 2 bulan. Maksudnya dia kena tunggu 2 bulan lagi, kemudian baru dia boleh berhenti. Maksudnya dia tak boleh berhenti tempoh berapa hari ke apa dan sebagainya lah. Okay. Jadi dalam tempoh tu yang berlaku ialah dia ni tak perform. Pekerja ni dia ada sikitlah isu integriti, amanah apa semua ni ada masalah sikit kan. Jadi syarikat pun bagi dia bukan notis 3 bulan, bukan notis 2 bulan tadi. Pendekkan jadi sebulan. Bila pendek jadi sebulan tu, kes tu berlaku ialah pada 20 Februari. Kan 20 Februari. Lepas 20 April, maksudnya dah 2 bulan dah. Baru dia bagi tahu dia nak balik gaji sebulan tu.
Pening kan. Tapi dari sudut syariah banyak isu jugalah yang kita bincang kat situ sebab kontrak tak jelas. Awak tak reply dalam tempoh tu, awak setuju untuk untuk sebulan saja dipendekkan kan, tak sebut diam. Jadi di situ semua main isu-isu berkait dengan syariah. Pentinglah sebenarnya. Okey, so ijab dengan qabul, saya beli saya jual. Itu ringkasnya. Ataupun disyaratkan akad tu bersambunglah, maksudnya dengan ni saya setujulah untuk sewakan rumah. Kan. Kemudian mendapat persetujuan dan tidak ada pengikat. Pengikat ni maksudnya kalau saya sewa ni, contohnya saya akan bagi awak sewa rumah ni dengan syarat. Dengan syarat tu masalah. Syarat yang melibatkan kepentingan satu pihak. Dengan syarat saya nak pinjam motor awak. Contohnya kan. Tak boleh kan. Ataupun dengan syarat saya boleh bagi awak sewa rumah ni dengan syarat awak jual kereta awak tu dekat saya. Dia jadi macam bercampur-campur kat situ. Kan kalau kita ingat dulu kita dah bincang bai'atan fi bai'ah kan, yang trading emas tu kan. Dua transaksi dalam satu jual beli. Tak boleh kan. Begitu juga dengan akad sewa bercampur dengan akad hutang. Tak boleh. Kan macam tadilah, maksudnya saya akan sewakan rumah ni kepada awak dengan syarat awak bagi saya hutang 1,000. Saya tak ada duit ni. Contohnya kan. Jadi tak boleh. Sebab dia dah ada bercampur, ada pengikat kat situ. Maksudnya kalau saya tak bagi awak 1,000, saya tak boleh sewa lah. Tak boleh lah. Jadi itulah pengikat yang boleh membatalkan akad sewa menyewa, termasuklah akad ijarah seperti mana kita sebutkan tadi. Okey, jelas antara A dengan B ni? Okey. Kita pergi C. Barang. Benda yang nak disewakan tu. Pertama, suci dan bersih. Okey, suci dan bersih. Suci dan bersih ni, suci ni pertama kalau benda tu melibatkan benda-benda yang ada, contohnya apa, baju ke apa ke kan. Contoh ini kan banyak kan, butik pengantin sewa baju pengantin tu sewa. Kan. Tu bahan-bahan buatan dia tu. Okey, bahan-bahan buatan dia tu kan, ada orang buat sewa perkhidmatan, ikutlah sewa kasut ke kan, ada juga. Kan? Sebab kita nak pakai sehari je. Nama pun Raja Sehari. Dia pakai sehari je, dia tak pakai banyak hari kan. Jadi maksudnya kena sewa je, kena sewa lah. Kan bukan nak simpan dalam almari ke apa. So maksudnya kasut ke, pelamin ke, apa lagi baju ke semua. Walaupun pelamin tu dalam Islam tak digalakkan lah. Okay? Cuma baju apa semua tu kan. Jadi ia merujuk kepada benda tu mesti bahan-bahan buatan dia pun semua mesti suci dan bersih. Dapat digunakan keseluruhannya. Contoh kita sewa rumah. Saya sewakan awak, katalah contohnya sewa family lah, sewakan rumah ataupun sewa kereta. Saya sewakan awak kereta tapi dengan syarat apa? Apa dia? Awak tak boleh bawa lebih daripada 100 km. Lebih daripada 100 maksudnya keluar bawa kereta tu tak lebih daripada 100. Sedangkan dia ni nak ke Penang tu, sebab tu dia sewa kereta. Contohnya kan. Jadi syarat-syarat macam tu tak boleh. Sebab bila sewa tu dia boleh guna bebas lah. Dia boleh. Cuma untuk keselamatan kereta tu boleh lah. Awak tak boleh bawa tu lebih daripada 110 laju tu. Ataupun memang lambatlah sampai ke Penang kan. Awak tu tak boleh bawa lebih daripada 150 contoh lah kan. Jadi kita kata syarat-syarat yang untuk menjaga kebaikan antara pembeli ataupun penyewa dengan yang memberi sewa itu okey. Itu okey. Okay. Tetapi kalau syarat tu berat sebelah, hanya lebih kepada penyewa. Macam tadilah kita sebut tadi. Kan, maka yang tu tidak dibenarkan. Jadi dapat digunakan suruhannya, dia boleh apa? Dia boleh pergi ke mana-mana kan. Kemudian dia boleh buat apa-apa yang dia nak lah dekat rumah tu. Kan, contohnya katalah contoh dia sewakan rumah keluarga, family. Bila sewakan rumah, dia kata ni 2 bilik ni awak tak boleh guna tau. Boleh guna ni 2 bilik ni je. Saya sewa 1 rumah. Contohnya gitu. Maka boleh gunakan satu rumah. Okey, so boleh digunakan keseluruhannya. Baik, yang ketiga, diketahui harga. Barang tu kena jelas lah sewa tu berapa dan semua seperti mana kita sebutkan tadi. Kalau sebulan berapa, kan 2 bulan berapa dan seterusnya. Kalau setahun berapa, 3 tahun, 5 tahun dan sebagainya. Okey, kemudian mampu untuk diserahkan. Sewa-sewa tak boleh masuk rumah. Sewa-sewa kereta tak boleh guna. Sewa-sewa kereta rosak. baru start dah rosak. Baru start kan. Contoh. Maka semua benda-benda tu di atas dhaman ataupun dhamin, tanggungjawab kepada yang pemberi sewa lah. Dia yang kena ganti, dia yang kena apa semua dan sebagainya. Kerana di atas dasar disebabkan ada masalah tadi tu. Okay, itu konsep. Kemudian yang ketiga, yang di manfaat. So manfaat ni ada nilai. Barang tu bernilai daripada sudut orang yang menjelaskan itu adalah bernilai. Rumah tu bernilai lah bagi dia nak duduk, nak apa kan.
boleh jadi motor tu bernilai, boleh jadi kereta, boleh jadi apa dan sebagainya, mampu diserahkan sama kan. Ni kadang-kadang bagi tapi tak boleh guna. Sebab rosak, sebab apa? Tak boleh lah. Sebab manfaat mestilah dia nak guna. Sebab sewa ni memang sewa manfaat. Sewa ni sebab kita nak guna. Okay. Kemudian dapat manfaat untuk penyewa, tidak merosakkan air. Okay. Ni penting. Tidak merosakkan air ni juga dan dimaklumi. Kan merosakkan air ni merosakkan benda tu lah. Kan kereta dia bawa pergi masuk hutan ke Belanggar ke apa kan. Ataupun rumah tu dia pasang suka-suka hati dia pecahkan apa. Ni tak boleh. Okay. So tak merosakkan benda tu. Okay. Kemudian dimaklumi. Dimaklumi ni apa? Maksudnya manfaat ni apa? Kalau rumah boleh duduk, kalau kereta boleh manfaatkan, boleh bawa dan seterusnya lah. Okay. Itu maksud yang kita katakan sebagai rukun dalam jual beli. Okay. Dia sama je lebih kurang. Kalau apa jual beli, pembeli penjual, kemudian sirah, kemudian barang, kemudian harga. Kan? Tapi kalau ijarah dia ada sikit rukun yang keempat ialah manfaat. Sebab biasanya sewa menyewa adalah melibatkan manfaat. Okay, itu dia punya konsep lah. Okay, saya baca-baca juga chat tu. Kalau ada soalan terus boleh tanya. Yang berkait minggu lepas ke kan, yang sebelum ni ke. Oh ada soalan, silakan. Untuk yang rukun ijarah ni kan, yang pemilik dalam konteks boleh menggunakan harta tu, maksudnya dia tak semestinya mempunyai pemilikan total. Maksudnya kalau macam rumah masih on loan atau kereta masih on loan, Betul. dia dibenarkan untuk lagi sekali ijarah pula untuk orang lain ke? Boleh macam tu Ustaz? Tak dikira dua transaksi ke apa ke? Tak. Sebab secara asalnya itu dah memang jadi dia punya milik dia lah. Sebab dia yang beli, nama dia bayar bulan-bulan apa semua tu. Dan kemudian cuma dia memindahkan tanggungjawab dia seolah-olahnya penyewa yang bayar bulanan kepada bank. Itu cerdik sebenarnya. Jadi saya ni sikit. Kalau tak tahulah kau ada suka nak buat rumah sewa ke apa, sebenarnya tak ada masalah. Kan? Ataupun kereta atas nama bank lagi dan sebagainya tidak jadi isu. Sebab itu sebenarnya dah jadi sebahagian daripada milik kita walaupun tidak secara total. Itu dia punya konsep. Okay, ada soalan lain? Secara verbal kalau ada? Tak ada Okey, kita teruskan. Berapa? Okay. Oh sila, ada soalan. Okey. Macam kita sewa kereta kan, dah dibagi tahulah kondisi kereta tu okey semualah. Maksudnya kita pun dah bagi tahu dalam agreement tu keadaan kereta tu okey, boleh bawa long distance semua. Tapi bila kita dah pandu kereta tu, perjalanan kita yang jauh, kereta tu servis dia very bad lah. Maksudnya macam menyusahkan kita lah kan. Pick up tak ada, banyak benda-benda yang dapat alignment lagi semua kan. Jadi macam tu Ustaz, dia punya sewa apa, orang kata apa, dia punya akad tu macam mana, ijarah dia tu macam mana Ustaz ya? Dia punya condition macam tu lah. Adakah dia menepati syarak ataupun dia dikira menipu orang yang menyewa tu ke macam mana Ustaz? Okey, cantik. Terima kasih Kak. Dia ada dua isu kat situ. Pertama, memang dia dah pasti kan. Dah pasti semua okey, memang maksudnya TikTok lah. Kan servis apa benda semua tu. Tapi luar jangkaan. Luar jangkaan. Maksudnya bila kita bawa tu dah 200 km ke dan sebagainya, baru benda tu berlaku contohnya. Okay, itu satu keadaan. Yang kedua, dia memang menipu. Sebenarnya kereta ni tak perform pun kan. Dia memang yang itu memang confirm akad tu terbatal. Yang kedua tu, situasi kedua tu akad tu terbatal. Sebab dia memang dia menyatakan apa semua ni bagus ni apa semua, tapi hakikat bila guna kan hancur kan kereta tu. So yang itu terbatal akad ijarah sebab telah pun bersalahan dengan rukun ijarah. Sebab tak menepati rukun. Jadi penyewa apa semua tadi sebab dia nakkan manfaat, jadi manfaat tak dapat. Sebab apa? Sebab ada unsur penipuan daripada orang yang memberikan sewa. Jadi sebenarnya akad tu terbatal dan sepatutnya bila terbatal dia kena pulangkan balik secara total lah. Secara total dan kemudian kita pulangkan balik kereta dia. Itu sepatutnya yang berlaku lah. Itu dari sudut hukum. Tapi dari sudut praktikal ni macam-macam. Kena itu, kena ni dan sebagainya. Kena ada diskaun kan. Ada, boleh bincang. Macam-macam lah. Dia dah menipu. Itu masalah dia. Okay. Isu yang pertama tadi, luar jangkaan. Yang luar jangkaan ini kita tengok. Maksudnya kalau berlaku apa-apa yang tidak melibatkan isu ni berkait dengan kita punya peribadi. Kan? Bukan kita langgar, bukan kita apa, bukan. Dia berkait dengan enjin, berkait dengan apa, itu biasanya ada budi bicara daripada yang memberi sewa sepatutnya daripada sudut hukum. Sebab kereta ni kita tak ada apa-apa masalah. Bukan kita langgar, bukan kita dilanggar, bukan apa, tapi ialah berkait dengan enjin. Kan berkait dengan tiba-tiba aircon tak ada. Itu bukan sebab kita kan. Jadi dia okey je, lepas tu aircon tak ada. Jadi itu semua merujuk kepada akad tu, dia tak terbatal. Tapi akad tu dia boleh adakan second
option. Maksudnya dia akan boleh daripada sudut duanya boleh berbincang balik. Kan saya waktu hantar kereta tu ataupun kita mesej ni aircon dah jadi ni tak apa dia kata ataupun boleh repair dulu ke nanti saya claim, saya bagi balik. Contohnya gitu kan. Ataupun contohnya kita kata tak apa nanti saya refund berapa puluh ringgit sebab kita tak perform ke apa, saya refund balik. Itu semua atas budi bicara selepas berlaku akad tadi tu. Itu dia punya konsep dia lah. Jadi kita kata ada dua isu kat situ. Pertama luar jangka, yang kedua memang sengaja menipu dan sebagainya, maka yang itu boleh terus secara automatik terbatal. Kerana bila akad ada unsur penipuan, kezaliman, maka terus batal. Sebab tu kita kata kan, akad boleh batal, boleh jadi dilarang sebab riba, judi, zalim, penipuan, rasuah, etika dan sebagainya, seperti mana yang kita sebutkan sebelum ni. Wallahualam. Okay, tindakan kita tidak membesar-besarkan isu tu, jadi kita hanya berdiam diri lah kan. Kita sebenarnya kita kena ni dengan yang pemilik tu. Kalau dia melibatkan penipuan, kita kena wawarkan sebab nanti orang lain pun kena tipu. Sebab itu melibatkan kezaliman awam sebenarnya kan. Nanti semua orang akan gunakan kereta dia pun semua, rupanya dia menipu kan. Itu kita tak boleh diamkan. Boleh ambil tindakan sebenarnya. Kan kalau kita tak ni, kita boleh lah pihak-pihak berkuasa dan sebagainya. Itu penting tu sebab untuk menghapuskan dia punya kerosakan ataupun kezaliman kan. Unless kalau kita rasa biar orang lain lah pula kena, aku dah kena, itu tak boleh kan. Itu tak okey lah. Okay. Wallahualam. Okey, ada soalan dekat chat. Jika term and condition memihak kepada kepentingan orang yang menyewakan dan penyewa sepenuhnya bersetuju dengan terma dengan syarat lah. Dan penyewa maklum dengan jelas mengenai disadvantage itu padanya, adakah itu dibenarkan? Okey, ini ada satu akad namanya akadul iz'an. Akadul iz'an ni maksudnya ialah dipanggil sebagai paksa rela. Paksa rela. Sebenarnya bukan penyewa je. Kita ni semua ni pun paksa rela sebenarnya. Tak percaya? Musim-musim panas ni pasal aircon apa semua kan. Jadi tiba-tiba bil naik kan. Bil naik jadi 400 kan. Biasanya 100 lebih ke apa, 400. Pun kita bayar tapi tak reda. Tapi terpaksa bayar sebab kita guna khidmat dia. Kan sama juga naik flight. Naik flight tu waktu sebulan sebelum beli tu nak pergi bercuti ke apa kan. Okey je harga 100.5 kan. Tapi seminggu lagi nak pergi tengok harga 400. Beli je lah, dah nak bercuti sangat dah buat macam mana. Jadi kita terpaksa meredakan diri dengan satu terma yang diletakkan oleh orang yang kita nak gunakan khidmat dia. Maka dalam Islam secara umumnya yang disebut oleh Syekh Dr. Wahbah Zuhaili, Dr. Syekh Saleh Sulaiman Farfur dan sebagai ulama yang lain, jika akad itu berlaku hanya daripada sebelah satu pihak dan kita memang bayar, kita memang guna, maka itu dikira sebagai setuju lah. Tapi kalau kita tak guna, tak nak naik flight, naik bas lah. Contoh lah. Jadi yang itu memang kita tak reda, kita tak setuju. Maka yang itu tak ada apa-apa isu lah kat situ. Kan? Ataupun contohnya TMB, mahal sangat ni tak apa lah, cabut je lah aircon. Contohnya kan, tak guna lah aircon. Contoh gitulah kan. Jadi maksudnya ialah ada benda yang memang kita tak guna langsung, kita tak prefer, walaupun kita mulut kata tak bayar, tak reda lah BAP bayar sampai 400 contohnya kan. Tapi tetap kita bayar. Maka maksudnya kita menggunakannya dan itu dalam bab muamalat dikira sudah reda. Sebab kita bayar, sebab kita guna, sebab kita ambil lah ya, dia punya perkhidmatan dan sebagainya. Okey, so dalam isu tadi, selagi mana yang melibatkan terma dan syarat. Contoh gini, kita letak dalam sewa rumah tu. Syarat pertama, syarat apa? Yang keempat, tidak merokok di dalam rumah. Boleh tak? Boleh tak syarat? Itu untuk kepentingan rumah kita ataupun tidak memelihara haiwan peliharaan. Contohnya kucing sebab nanti rumah jadi busuk, jadi apa dan sebagainya lah. Kita letak syarat macam tu. Kan? Sedangkan yang bakal penyewa nanti suka kucing. Jadi dia terpaksa akur. Kan? Ataupun contoh yang lain tidak dibenarkan membawa orang lain. Itu kena letak tu. Sebab tu nak buat nanti saya sebut sikit siapa-siapa nak buat rumah sewa kan. Mungkin dah ada buat kan, agreement tu sangat penting. Benda yang kita nak isi kat situ. Benda yang rasa ada kepentingan kita dan juga contoh yang lain. Contoh, kalau keluar, ni kita letak kalau keluar sebelum cukup dia punya tenancy. Maksud tenancy dia setahun. Sewa dia tu setahun. Tapi lepas 3 bulan dia nak keluar dah. Maka kita kata no refund, tak boleh refund. Sebab nanti kita akan cover cost apa benda semua, nak cari penyewa baru. Kan nak cari penyewa baru pula mungkin agak sukar sikit, mungkin perlu pula 3-4 bulan, 2-3 bulan ataupun nak cat balik, macam-macam lah kan. Jadi itu kita kata tak boleh refund. So deposit dia bayar 2+1 tadi tak boleh untuk refund balik kepada penyewa. Boleh letak syarat tu, boleh. Tak ada masalah.
Kan jadi kita kata ada benda, sebab tu kita kena check lah, kena tengok. Dan baru ni ada satu orang dia tanya saya, dia buat syarikat lah, dia syarikat mengajar apa semualah. Okay. So dia tanyalah member lah, kawan. Dia kata dia letak syarat, maksudnya yuran bayaran bulanan. Dia letak yuran tu, kalau siapa yang nak keluar, sebab dia ada keluar masuk sikit, dia punya tu ada orang tak masuk kelas dan sebagainya. Dia kata, dia letak syarat tu, sesiapa yang mana selepas 7 hari bulan tidak membuat bayaran dan dia keluar daripada program tu lah, maka dia kena bayar full bulan tu. Tapi dan dia kena maklumkan. Tapi siapa yang buat bayaran sebelum daripada 7 hari bulan dan dia nak keluar waktu tu, dia buat bayaran 1 hari bulan contoh. Lepas tu fikir-fikir panjang, dah masuk berapa kelas, kemudian tak seronok ke apa, tak tahu kan. Jadi bulan tu 6 hari bulan dia kata dia nak keluar. Ataupun 5 hari bulan dia kata dia nak keluar, dia tak nak sertai program tu. Maka kena refund. Kena refund balik kepada, itu syarat tu siapa letak? Kita yang letak. Maka asalnya, al-muslimuna ala syurutihim. Nabi sebut dalam Imam Tirmizi, orang Islam dipegang pada syarat-syaratnya. So syarat-syarat hadis sahih lah. Syarat-syarat yang diletakkan tu selagi mana tidak menghalalkan benda yang haram, Nabi sebut. Okay, tidak menghalalkan benda yang haram ataupun mengharamkan benda yang halal, maka syarat tu fama wafaqal haq, kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, maka itu benda yang boleh diterima lah. Kan? Jadi maksudnya syarat-syarat untuk kepentingan sebagaimana disebutkan tadi. Tapi kalau kepentingan itu yang berkait dengan luar kontrak. Luar kontrak maksudnya apa? Macam kita sebutkan tadi kan. Boleh saya bagi awak sewa tapi jual kereta tu dekat saya. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Itu dah jadi 2 kontrak. Tapi kontrak satu dalam sewa, tapi kesnya apa? Kes pasal refund, kan? Kes pasal tak boleh bawa orang, kes pasal kucing, contoh kes pasal tak boleh merokok, kes pasal apa dan sebagainya. Jadi benda-benda macam tu, satu benda yang dibolehkan dalam terma dan juga syarat untuk menjaga kepentingan syarikat, untuk menjaga kepentingan individu sebagaimana dibenarkan oleh syarak. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Kalau kita sewakan rumah, rasukan rumah semasa penyewa-menyewa, siapa yang wajib tanggung kos baiki? Tu penting ambil deposit. Tu deposit 2+1 ke apa deposit yang disetujui itu, tengok daripada sudut kerosak. Kalau rosak tu sampai pecah rumah. Pecah rumah, dinding semua terabur, kan? Itu dahsyatlah tu kan, penyewa yang macam tu. Kan? Dia ada tip, nanti saya bagi tahu. Saya masuk sikit tentang tu. Sebab kita orang pun, isteri saya lah, dia pun baru nak start buat rumah sewa ni. Tengoklah nanti macam mana. Tapi ada sikit lah, baru nak mula tu ada sikit-sikit tips lah yang mungkin saya boleh share kejap lagi. Okay. Tapi bila dia melibatkan contoh cermin pecah, pintu pecah, apa semua, deposit tadi tu lah. Sebab tu penting deposit, sebab tu penting kita letak buat agreement. Agreement jangan buat agreement saja. Pergi stamping, pergi ambil dekat LHDN, stamping. Stamping dokumen tu. Dan kemudian jelas, maksudnya apa-apa tuntutan nanti kalau dia tak buat, kita ada tindakan yang kita boleh ambil. Kan? Sebab penyewa-penyewa ni macam-macam ragam. Ada penyewa daripada syurga, ada yang sebaliknya. Kan? Maksudnya ada yang buat rumah kita macam rumah sendiri dan macam-macam lagi lah. Itu cerita. Okay. Banyak soalan rumah sewa. Rumah sewa kita kena sign agreement, semua mention syarat-syarat, hak dalam rumah berapa orang, air kerosakan semua, matikan kalau boleh. Ini memang pakar lah ni. Dan ni mungkin memang buat rumah sewa lah tu. Okay, seorang tu dia pekerja kerajaan, jadi dapat kuarter kerajaan. Sebelum ni dia memang tinggal di rumah tu, rumah dia sendirilah kan. Tapi sekarang ni dia dah beli rumah lain. Jadi rumah quarters tu dia bagi adiknya tinggal di situ dan kenakan sikit bayaran sewa melebihi yang dibayar kepada pihak quarters. Contoh, sewa quarters dia dengan kerajaan 500 per bulan lah. Dia ambil sewa adiknya 800. Ambil untuk atas angin. Apa hukum adiknya tinggal di situ? Sebelum hukum adiknya tinggal di situ, adakah kerajaan membenarkan untuk disewa kepada orang lain? Setahu saya tak. Kuarter, baik kuarter polis ke, kuarter guru ke, kuarter apa, memang dia sendiri sebab dia itu adalah staf. Dia itu adalah staf. Hatta kalau adik dia pun kerja kerajaan, contohnya kerja sama juga, dia tak boleh juga menyewa tu, melainkan ada rumah yang khas lah yang diberikan oleh pihak kerajaan. Kerana itu dah memang ada dia punya. Saya ingat dalam terma dan syarat dia pun jelas, tak boleh sewakan kepada orang lain ke apa dan sebagainya. Melainkan kalau kerajaan tak sebut apa-apa. Kalau kerajaan tak sebut apa-apa, kita kena tanyalah, maksudnya kena faham jelas-jelas tempat ke ataupun tempat kita bekerja ke yang menyediakan perkhidmatan sewa apa semua tu, maka pada waktu itu kena jelas dulu kat situ. Itu isu pertama. Kan? Isu yang pertama, kena jelas dulu boleh disewakan ataupun tidak. Okay. Kalau tak boleh sewakan, tak boleh lah. Itu isu dia. Okay. Yang kedua, kalau disewakan kepada adik dia, dia duduk rumah lain, tak ada masalah. Dia tak termasuk dalam untung atas angin. Itu untuk dia, untung dia
untuk dia. Contoh, kita beli rumah, kita sewakan berapa? 1,000. Tapi kita sewakan tu pecah kepala. Bukan pecah kepala kita. Pecah kepala maksudnya pecah ikut kepala. Kan kita sewakan budak-budak industri ke apa ke dan semua tengok dapat 2,000. So untung 500. Tak, bukan untung atas angin. Itulah keuntungan profit sebenar. Kan. Tapi saya nak sebutnya, yang pertama, hukum adiknya tu menyewa, tengok pada kerajaan punya statement. Kalau maksudnya pada asalnya tu, kalau dibenarkan untuk sewa pada orang lain, maka tak ada masalah untuk adik dia sewa, dan kemudian pada waktu tu duit itu tidak dikira sebagai untung atas angin, itu dikira profit, keuntungan dia, dan dia duduk rumah lain ke apa, tidak jadi masalah. Saya ingat mungkin sudut kerajaan tu sendiri kot tidak membenarkan untuk disewakan kepada orang lain. Okay. Kalau kita beli rumah dan dalam agreement tak benarkan kita sewa jual dalam tempoh 10 tahun, tapi bila dah dapat kunci kita sewakan juga rumah itu sebab kekangan keuangan dan tak dapat duduk rumah itu kerana berpindah tempat kerja, adakah berdosa dari segi hukum? Dia sebenarnya isunya kita dah melanggar dia punya konsep. Sebab banyak rumah apa, saya ingat saya rumah Selangorku, rumah Mawid, rumah apa dan sebagainya kan, dia kena duduk kan 5 tahun ke 10 tahun, dia ada dia punya syarat-syarat dia, lepas tu barulah untuk kita sewakan. Tapi di sini sebut atas kekangan. Kamilah penyewa daripada syurga. Okay, atas kekangan kan. So atas kekangan tu maksudnya kita terpaksa ataupun berpindah dan sebagainya. Kan. Jadi secara asasnya dia nampak macam melanggarlah asas kepada kontrak tu. Tapi kalau di sini disebabkan memang sebab-sebab yang munasabah, macam dibagi kat sini kekangan keuangan yang tak dapat dielakkan ataupun contoh berpindah ke tempat lain, di situ ada ruang lah perbincangan. Cuma sebaiknya bincang balik dengan pihak pemaju. Habis cerita. Kalau pemaju kata tak boleh, awak kena ni juga. Suruh adik kita duduk kat situ. Ada pula sewakan kan. Kan. Tapi kita nak kata asalnya dia tetap kembali kepada asas kontrak. Saya tak kata benda ni boleh, maksudnya boleh disewakan apa, sebab ni kontraknya tak boleh memang 10 tahun. Dan kita bersetuju, kita tanda tangan. Kan di atas agreement tu atau waktu apa saya SMP ke waktu apa semua tu, dan dengan pemaju apa semua tu, kalau dengan pemaju lah. So kita setuju. Maka setuju tu menunjukkan bahawa kita memang tak boleh, tak ada ruang lah kan. Tapi kalau daripada sudut asas, kita kena perhatikan betul-betul, kena tengok. Okey. Kemudian kita pergi, kalau ada soalan lagi di FB dan sebagainya, boleh kita. Mai kot buat rumah sewa kat dalam ni kot. Masya-Allah, dia kena belajar juga ni. Okey. Baik, berapa isu berkaitan dengan akad ijarah? Nanti kita tengok bukan rumah sewa saja, tapi banyak lagi benda-benda lain. Okey, sudut manfaat. Okey, sebelum tu, jenis sewa ni ada dua bahagian. Satu dipanggil ikut Imam Khatib Syrbini dan Imam Nawawi, ada dua kategori. Satu kategori sewa ni ialah sewa yang benda tu dah memang ada depan mata. Kalau kita rumah tu subsil kan contohnya. Kalau contoh kereta tu ada depan mata dan sebagainya lah. Okay. Itu benda yang memang ada di depan mata. Okay. Ada jenis sewa ni pula, sewa yang tak ada di depan mata tapi akan datang. Dipanggil ijarah mausufah fi zimmah. Ini biasanya dalam kontrak-kontrak bank bila mana dia buat rumah. Bank buat rumah. Maka kita menyewa rumah tu, sewa, bayaran sewa, sebab tu dia panggil sewa beli. Kan istilah dia, sewa beli. Kan? Jadi kita bayar tu macam sewa, tapi hakikatnya nanti di hujung nanti kita memiliki rumah tu. Kan ijarah mausufah fi zimmah. Maksudnya ijarah yang telah disifatkan dalam tanggungan. Bank tanggung contohnya. Rumah tu akan disiapkan. Ni panjang pula cerita, kalau rumah terbengkalai lah apa semua tu panjang lagi ceritanya. Cuma saya nak beritahu asas kontrak. Jadi di sini menunjukkan bahawa boleh untuk kita menyewa benda yang akan datang dengan syarat bila siapnya, tempohnya bila kan. Contohnya kita kata kita sewa tapi biasanya pinjaman akan lulus lepas mana kereta tu dah dapat lah. Kereta tu contohnya takkan kita pergi sign kereta 6 bulan lagi, bulan pertama dah start kena bayar, mustahil kan. Tapi kita akan start bayar bila dah dapat kereta. Cumanya kita kata kalau dia melibatkan benda-benda yang perlu ditempah kan, contohnya apa, nak sewa rumah, tapi boleh tak sewa rumah? Boleh, tapi awak kena tunggu sebulan sebab kita nak tunggu awak boleh bayar dulu deposit, contohnya kan, bayar deposit dulu. Dan kemudian kena tunggu sebulan sebab nak keluarkan penyewa yang lama, dan juga yang kedua untuk kita nak touch up sikit lah kan, nak betul-betulkan balik mana-mana yang rosak ke apa, dan kemudian barulah 30 hari bulan 7 1 hari bulan 8 awak boleh masuk contohnya. Kan, jadi boleh. So ada dua keadaan.
Satu, sewa benda yang dah memang ada. Dua, sewa benda yang akan datang tapi dengan syarat je lah. Syaratnya benda tu jelas, apa yang kita nak sewa, bayarannya jelas, bulanannya dan sebagainya. Kalau ada maintenance fee, kena bayar maintenance fee, semualah. Jadi benda tu walaupun asalnya maintenance fee tuan rumah lah yang bayar. Kan? Tapi kita kata kena tengok benda-benda yang seperti itu. Okey. Yang kedua, sudut manfaat. So manfaat ditentukan pembeli dan penyewa ada dalam majlis dapat memanfaatkan bermula selepas akad. Okey, bermula selepas akad. So akad ni saya serah pada awak, terus rumah tu boleh duduk. Rumah tu boleh diami. Kereta tu boleh terus bawa, tak ada masalah. Okey, itu dia punya asasnya. So daripada sudut manfaat. Manfaat ni boleh jadi macam-macam. Ada manfaat tu perkhidmatan, ada apps. Nanti kita detailkan. Ada apps tertentu yang kita gunakan tapi kita kena bayar, kita kena charge. Itu juga termasuk daripada manfaat. Baik, kemudian sudut tanggungan, menyerahkan bayaran diketahui sifatnya. Okay. Siapa dia menyerahkan bayaran ni? Iaitulah penyewa tadilah. Dan diketahui sifat-sifatnya. Sifat di sini merujuk kepada benda yang kita sebut tadi, benda yang akan datang lah. Benda yang akan datang. Maksud kita nak sewa nanti rumah kan dalam tempoh sebulan lagi. Ataupun kita nak sewa sekian-sekian. So tahu dah setiap rumah tu berapa bilik, contohnya kan. Kemudian ada apa perkakas-perkakas yang ada dan seterusnya. Okey. Kemudian keadaan membatalkan akad ijarah. Akad ijarah, akad sewa menyewa tidak boleh dibatalkan melainkan dengan persetujuan dua pihak. Ini dipanggil akad lazim. Okey, akad lazim. Akad lazim ni ialah satu akad kontrak yang kalau kita nak batalkan itu dia mesti persetujuan di antara kedua pihak. Tak boleh salah seorang je. Contohnya kita kata apa? Gini. Kita sewakan rumah. Kita sendiri sebagai yang menyewakan rumah, saya bawa contoh rumah lah, nanti kita tengok dalam praktis masa lagi banyak lagi lah. Ini bagi mudah dulu. Okay. So, kita sendiri sebagai yang menyewakan rumah, kita batalkan akad kita dengan penyewa. Okay. Maka pada waktu itu, keadaan kita membatalkan tu kena persetujuan daripada penyewa. Penyewa kata, okey, sebab tuan nak jual rumah ni kan, tapi bagi saya tempoh sampai 5 bulan. Maksud selepas selesai semua SMP apa benda semua tu, dah disburse duit kat bank apa semua, baru saya keluar. Boleh tak 6 bulan? Okey, boleh. Dan kalau ikutkan sebenarnya dia ada balance lagi 3 bulan. Dia kena duduk rumah tu baru cukup setahun, contohlah begitu, kan? Jadi di situ di atas persetujuan semula di antara penyewa dengan yang menggunakannya. Okey, contoh lagi, telefon ke, sewa kereta ke, contoh. Sewa kereta macam mana? Katalah contohnya kita dah bayar deposit ataupun dah bayar full. Dah bayar full, kita nak guna kereta hari ni 2 hari contohnya. Tiba-tiba masuk hari pertama, kita dah guna, hari kedua kita hantar. Dia kata saya dah selesai urusan saya kan, sekian-sekian. Itu perlukan semula akad ataupun asal persetujuan. Kalau dah kata persetujuan ataupun dalam kita punya syarat-syarat tu kata kalau pulang dalam tempoh sebelum ni, maka tak akan dipulangkan balik, nasib kita lah. Kenapa kita sewa sampai 2 hari? Sewalah sehari dulu. Lepas tu baru, sambung pun sama juga. Nak sambung sewa. Saya nak sambung lah, tu bincang balik. Saya nak sambung sehari lagi contohnya, berapa saya kena bayar. Tu bincang balik. Tapi kita kata dua-duanya untuk batalkan akad sewa menyewa, perlukan kepada akad ijarah ataupun akad yang baru. Okay, itu konsep dia. Okay, itu pertama lah. Yang kedua, bila barang tu habis, musnahnya barang tu. Kan, sewa menyewa. Katalah contoh, sewa, rumah terbakar. Contoh. Panggil bomba. Okay, rumah terbakar. Bila rumah terbakar macam mana? Sebab tu untuk rumah terbakar ni ada juga takaful dia. MRTT, MLTT dalam rumah kita tu untuk personal. Kalau kita accident ke kita apa ke, nanti takaful akan cover. Tapi kalau rumah tu terbakar, dia ada pula dia punya takaful yang lain. Tu boleh check lah dekat bank ke, dekat orang yang beli rumah apa semua, dia tahulah. Okay. So, yang kedua ada cacat. Ada cacat tadi pada apa? Pada kereta tadi tu. Kan? Ada cacat cela tadi kan kita sebut tadi dua keadaan, kalau tipu confirm terus batal lah. Tapi kalau cacat cela ada lagi dia punya perbincangan. Kan, maksudnya kita betulkan dulu ke, ataupun nanti dia bayar balik ke, ataupun kurangkan bayaran ke dan sebagainya. Itu maksudnya. Okey, kemudian meninggalnya mereka yang diupah. Okey, upah tukang jahit baju. Balik ke negara dia. Contohnya kan. Ataupun dia bertukar sebab ramai yang tukar-tukar jahit ni kalau sekarang ni banyak kat Selangor ni daripada Indonesia, okay, daripada Bangladesh dan sebagainya. Mereka jahit kemas kan, buat baju apa benda semua tu. So kita upah dia balik ke negeri dia. Habislah. Itu maksudnya. Pemilik tidak menyerahkan barang. Okey, keadaan. Ni pun sama juga. Sewa punya sewa, kereta tak bagi. Sedangkan nak sewa manfaat kereta. Bila tak bagi tu maka dia terjadi
pemilik tidak menyerahkan barang, maka terbatallah akad jual beli. Ataupun kita nak sewa tapi kita tak bayar. Kita kata nak tapi kita tak bayar. Sampai ke sudah, diam sampai sudah. Batallah akad sewa menyewa kerana dengan keadaan yang seperti itu. Okey, itu dia punya konsep dia. Okey. Kemudian kita nak tengok kepada praktis masa. Ini penting. Okay? So pertama, kontrak membiayai kenderaan dan juga projek. So biasa dekat bank, kalau dulu di rumah tu sendiri dipanggil ijarah muntahiyah bitamlik. Kan? Ijarah maksudnya sewaan yang berakhir dengan pemilikan. Macam sewa belilah. Okay? So itu kontrak-kontrak yang ada dekat bank. Kan? Kemudian juga kenderaan. Maksudnya sewa beli kenderaan. Dipanggil aitab. Al-ijarah thumma al-bay'. Kalau biasa dengarlah aitab, ijarah, thumma al-bay'. Kan itu dipanggil aitab. Tu popular lah dulu. Sekarang pun mungkin ada beberapa bank yang guna. Okay. So maksudnya dia seolah-olah macam bayar sewa bulanan. Bayar sewa bulanan. Okay. Jadi bayar sewa bulanan dan kemudian selepas itu hujung akhir itu akan diserahkan kepemilikannya kepada orang tu. Kan. Tapi kalau kita sewa rumah bukan berakhir dengan kepemilikan kalau kita dengan individu, kita dengan orang. Kan maksudnya kita ikut dia punya terma lah. Tapi kalau kita buat tu adalah dengan bank dipanggil ijarah muntahiyah bitamlik tadi, maka itu semua termasuk daripada benda yang dibenarkan daripada sudut syarak, daripada sudut kontrak, hukum dan sebagainya. Okey, kemudian yang kedua, sewa rumah premis tadi yang selalu kita banyak sebutkan tadi. Ni pun penting jugalah nak tengok kan, kemudian negatif flow ke positif flow ke kita punya duit dan sebagainya, tu banyak benda lah. Maksudnya memang kena ada ilmu lah nak buat rumah sewa. Mungkin di kalangan perempuan ada yang buat rumah sewa semua tu kan, ragam dengan penyewa, kemudian macam-macam lagi. Tu semua benda yang sangat penting. Kalau ada nanti share ilmu dengan saya. Okay. Kemudian pekerjaan hari ni. Ni macam-macam pekerjaan. Hatta kalau kita tengok pekerjaan apa yang biasa kan, yang masuk ke tempat kita, pekerjaan yang melibatkan pejabat, pekerjaan yang menggunakan apa-apa saja, maka semua itu termasuk daripada benda-benda yang kita kata sebagai upah. Apa je maksudnya, kerja pejabat pos ke, kan, kerja kedai ke, kerja apa ke dan sebagainya, syarikat ke apa semua, itu semua termasuk daripada sewa. Sewa apa? Sewa kepakaran. Kan, sewa kepandaian, kebijaksanaan untuk bahagian akaun, bahagian marketing, bahagian apa dan sebagainya, itu termasuk dalam praktis yang berkait dengan semasa. Okay. Cumanya, macam saya sebut tadi, memang kena jelas. Kan, apa terma dia, syarat dia, kan, sebab tu dalam isu offer letter, kan, memang kena jelas betul-betul, kan, tak boleh sembarangan. Jadi biasanya isu dia dekat mana? Startup, syarikat-syarikat yang baru nak mula. Dia tak ada pengalaman lagi, dia mengisi ya. Dia tengok dekat ni, dia tiru apa semua kan. Dia sebenarnya lebih baik, lebih cantik kalau peguam tengok sekali. Okay, so peguam tengok sekali dari sudut undang-undang ni bersalahan tak dengan sudut undang-undang. Kan, contoh kontrak pelaburan. Kan, kontrak pelaburan apa semua tu kan, apa yang bersalah dengan undang-undang. Satu, dia kena check dua. Bersalah dengan undang-undang, bersalah dengan syarak. Kan, ataupun kita nak buat agreement rumah kita. Nak buat agreement rumah kita, nak tengok bersalah dengan syarak, bersalah dengan undang-undang. Biasa orang akan peka yang undang-undang tu. Yang syarak tu dia kurang sikit. Dari sudut hukumnya. Itu penting. Sebenarnya dua-dua tu adalah penting. Perundangan bimbang takut kena saman, kena apa. Hukum syarak akhirat nanti. Itu juga kena berhati, kena tengok. Okey. Yang kedua, menggunakan khidmat sesuatu. Ni semua benda. Macam saya sebut tadi, guna ATM. Order food panda tu ijarah lah tu. Ijarah. Kan? Ada itu kecoh tentang isu apa. Dia kata itu hibah. Itu bukan hibah. Dia kata kalau contohnya saya lupa kan. Tapi ceritanya kisah abang food panda lah kan. Akak food panda pun ada. Jadi abang dan akak food panda, maksudnya ceritanya ialah dia kata itu hibah kan, kita boleh scan. Adalah isu dia boleh batal dengan benda macam tu lah. Cuba check balik tu, ada cerita tu. Tapi saya kata itu bukan hibah, itu ijarah. Maksud kita sewa perkhidmatan dia. Sebab tu kita bayar RM3.55 tengok jarak tempat apa semua tu kan. Ataupun kalau kedai tu biasa nasi goreng RM9 jadi RM14. Jadi itu semua kita kata terkaitlah, termasuk kos upah dia, perkhidmatan dia apa semua. Jadi bayaran tu memang valid lah untuk kita bayar. Kan, memang valid untuk kita bayar. Sebab kita sewa motor dia lah, sewa khidmat dia. Kerana pergi ambil makanan apa semua dan sebagainya. Termasuk semua sekali. Kita pergi pejabat pos, kita nak pos surat, nak pos apa. Pun sewaan juga. Kan kita sewa juga tu. Sewa daripada sudut apa? Sewa bayar dia punya perkhidmatan lah. Nanti dia akan postkan surat kita apa benda semua. Kan, contoh apa lagi?
banyaklah. Maksudnya semua yang menggunakan perkhidmatan yang kita bayar dia buat. Contoh apa lagi? Semua dalam move lah kan, benda macam tu. Kan nak sewa kereta sebab nak pindah rumah, nak bawa barang-barang kita, nak hantar dokumen, nak hantar apa semua, nak dispatch, tak dispatch apa semua kan, ataupun takaful. Banyak yang menggunakan perkhidmatan yang dipanggil sebagai sewaan. Kan. Jadi itu kadang-kadang orang tak jelas. Rupanya akad ijarah ni berlaku dalam banyak situasi dan isu semasa. Okey, kemudian yang kelima, apps ataupun online. Lagi lah. Apps yang kita guna. Kalau syarikat-syarikat tu kadang-kadang dia guna apps untuk update kepada investor, pelabur. Kan? Update kepada pelabur maksudnya berapa profit syarikat, berapa dana sekarang, berapa share saham sekarang. Dia punya split share dia macam mana. Macam-macam lagi lah. Okay? So maksudnya dia nak update tu, berapa untung dia dapat, berapa sekarang ni harga saham dia, berapa sekian-sekian. So yang tu perlu pada app. App tu kena bayar. Kalau bank punya app, juta orang bayar. Itu yang kita guna Maybank to you tu. Maybank ambil daripada mana? Apps tu nak buat benda semua tu, itu pun kan kita marah lagi. Apa benda lah hari ni, loading apa semua. Memang kita geram kan, tengok CMB nak transfer bayar macam-macam lagi kan. Tengok loading apalah, tak boleh masuk lah apa. Kau rupanya tengok sistem down. Kan? Jadi kita kata itu semua pada apps. Jadi kita guna tu, kan kalau kita sebagai perkhidmatan yang memang kita Maybank, percuma kadang-kadang. Tapi kalau bank sendiri nak buat, kalau contoh syarikat-syarikat nak buat, kan contoh sistem gadaian dalam Islam. Sistem gadaian tu, Ar-Ranu, dia punya sistem tu saja dah 7-80 ribu, bahkan ratus ribu sistem tu. Kan untuk guna tab ini masuk, keluar apa benda dan sebagainya. Kan? Jadi itu semua sewa. Kita sewa. Ada yang beli terus. Kan? Ada yang sewa. Jadi semua ni perkhidmatan sewaan ni dah sangat berleluasa, dah sangat banyak dekat negara kita. Cuma itulah kadang-kadang daripada sudut agreement tu. Agreement sewa tu. Agreement sewa rumah, agreement sewa apps, agreement sewa khidmat, agreement apa semua tu. Kan? Kalau macam khidmat tadi, pejabat pos apa semua tadi tu, kan? Itu macam mana dia punya tu kan? Jadi itu patutnya juga benda yang jelas dalam kita punya setiap muamalat harian kita. Kalau tak nanti kita buat sewa tapi hakikat melanggar dari sudut barang tak jelas kan, benda, ada hidden charges. Charge tersembunyi. Itu benda paling besar lah. Charge tersembunyi. Rupanya kena bayar. Kan, contoh apa? Bayaran percuma pos. Bayaran, cuba perempuan tengok bayaran percuma pos dengan bayaran termasuk pos. Mana yang kita nak? Percuma pos lah, betul tak? Bayaran, maksudnya pembelian percuma pos. Maksudnya beli barang ni pos percuma. Okay. Yang ni pula bayaran termasuk pos. Kita beli barang tu apa semua, kita bayar termasuk pos. Mestilah kita nak yang percuma. Rupanya dia ada teknik. Dia dah masukkan bayaran pos tu dalam harga barang tu. Jadi dia kata percuma pos. Padahal kita bayar pos sebenarnya. Itu menipu. Okay, itu menipu kan. Sebab dia orang kita, orang Melayu terutama, dia ada dua benda dia suka. Pertama percuma, yang kedua diskaun. Diskaun dengan percuma ni apa-apa pos sekali lah kan. Sama ada apa-apa platform yang ada tu, dia sangat suka. Tapi kita kena ingat, kita yang buat tu ataupun kita yang berbisnes tu, nak kena tengok. Betul ke memang percuma pos? Betul ke diskaun, cara dia buat diskaun macam tu? Ada orang diskaun, betul-betul diskaun. Ada diskaun, dia naikkan harga, kemudian dia diskaun. Harga RM30, naikkan 100, letak dekat price tu, tag price apa semua. Lepas tu dia kata diskaun 70%. Kan dapat balik 30%. Orang beli sebab diskaun. Jadi benda-benda macam tu, jangan mengelirukan. Dan memang dalam bab jual beli apa semua, kena perhatikan. So apps, online, semua yang kita guna, semua tu adalah bayaran berkait dengan perkhidmatan. Kan nak transfer tabung haji ke biasa, ke akaun Maybank, ke akaun CMB, ke akaun Bank Islam, RM1 charge dia. RM1 charge dia. Kan jangan apa nak transfer 200 daripada akaun biasa ke tabung haji. Tu dia 200. Memang tak boleh lah. Sebab kena tulis 199 ataupun 198. Dalam akaun kita tinggal RM1, lepas tu tabung haji kena bayar RM1. Jadi kena tinggal RM2 dalam akaun kita, maksudnya boleh transfer hanya 198 saja. Contoh gitulah. So semua tu charge tu itu adalah upah sewa kepada kita guna perkhidmatan online dan sebagainya yang berkaitan. Okey. Jadi saya rasa cukup dulu kot sekadar tu. Saya tengok dulu persoalan. Kalau saya baca soalan chat dulu, kalau ada beberapa nanti kita ni lah insya-Allah. Adakah pekerja yang sewakan perkhidmatannya itu dikira berniaga? Sebenarnya atas on papernya dia adalah berkait dengan ijarah lah, sewa.
Tapi kita kata apa? Kita kata sebagai pekerjaan lah. Pekerja yang dibayar gaji. Tapi sebenarnya maksud bayar gaji itu sendiri. Maksud bayar gaji itu sendiri adalah dipanggil sebagai akadnya adalah akad sewa perkhidmatan yang dia ada. Okay? So maksudnya tak perlulah untuk kita katakan saya sewakan perkhidmatan saya pun, tak perlulah. Dia cukup kepada offer letter tu. Dan hakikat sebenarnya dia adalah ijarah sewa kepada perkhidmatan yang diberikan kepada syarikat. Maksudnya syarikat bayar gaji kat dia di atas perkhidmatan yang dia buat, maka itu sebenarnya adalah sewa. Okey. Apakah hukum menggunakan Shopee Pay Later? Pay Later dan kaedah pembayarannya secara ansuran yang melibatkan cas proses dan juga cas lewat bayar. Cas lewat bayar riba. Cuma Shopee Pay Later ni, kalau BNPL, Buy No Pay Later, kan? Betul, yang tu lah kot kan? Ataupun Shopee Pay Later, maksudnya Buy No Pay Later, BNPL kan? Bayar dulu, dapat barang dulu, kemudian bayar kemudian. Okay, secara hukumnya itu adalah jual beli yang dipanggil sebagai boleh termasuk dalam jual beli salam. Maksudnya kita boleh jadi barang tu kita dapat, kita tempah ataupun kita sampai dulu kat kita dan kemudian baru kita bayar kemudian. Ataupun dipanggil jual beli al-ajl ataupun dipanggil taksib. Taksib tu masuk ansuran, bayar ansuran. Tak ada masalah. Secara asalnya tak ada masalah. Okay, secara asalnya tak ada masalah. Tapi bila kita lambat tu, kalau dia kenakan cas, maka tu cas kepada riba. Kan? Tapi seingat saya, BNPL ni dah patuh syariah. Kena cek balik lah. Bukan Shopee tu kesalahan patuh syariah. Tapi hanya jual beli tu. BNPL tu. Jadi tapi kena tengok balik lah. Okay. Seingat saya 2022 ada isu tentang cas ni. Lepas tu 2022 ke 2021 dia orang dah jadikan sebagai patuh syariah. Tengok. Yang bukan Islam pun nak patuh syariah. Sebab apa? Takut orang Melayu tak beli sebab tak patuh syariah. Orang Islam kan? Orang Islam pula tak apa, saya tak ambil patuh syariah, tak apa, tak perlu. Saya kan Islam. Jadi kita kata itu antara benda yang kita perlu perhatikan lah. Tapi kalau cas ni masih berlaku, saya ingat dia ada proses dia lah, processing fee ke apa benda semua tu. Kan? Kalau cas proses tak ada masalah. Cas proses tu tak ada masalah. Macam kita PTPTN, 1% ujrah dia. Dia tak panggil ni lah, tapi dia panggil ujrah, 1%. Tak ada masalah. Kalau dulu riba. Sebab cas tu adalah ambil keuntungan oleh PTPTN. Lepas tu dah lama dah, dia orang dah review balik, berapa tahun dah. Lepas tu dah jadi sebagai patuh syariah. Okay. So, Buy No Pay Later, cek balik, saya rasa dah patuh syariah, tak ada isu. Tapi kalau sebelum ni, memang cas lewat bayar tu adalah riba lah. Kan? Wallahualam. Okay, macam mana dengan yang bagi hadiah, beg, kain ihram dan lain-lain kepada siapa yang ikut pakej umrah dia? Okay, ni bagus. Kalau ikut pakej umrah dia kata hadiah. Percuma belaka. Beg, payung, kain ihram, semua dan sebagainya. Rupanya termasuk dalam bayaran. Tu penting. Sebab tu saya selalu ingatkan kepada ejen-ejen umrah, haji apa semua ni. Biar jangan overclaim. Sebab kadang-kadang dia orang kata kalau boleh semua nak percuma. Hotel percuma. Hotel percuma, flight percuma apa semua. Tapi kena bayar RM10,000. Lain semua percuma. Ya, habis tu yang bayar RM10,000 tu untuk tu lah, bukan percuma. Kan yang betul-betul percuma ni memang bagi percuma betul. Macam beg memang percuma. Rupanya beg termasuk dalam bayaran. Sebab tu saya selalu ingatkan dekat diorang ni, kalau betul-betul beg tu percuma sungguh. Bukan termasuk dalam bayaran. Ni dah siap kira dah. Kos beg ni 100. Kos payung RM20. Kos kain ihram sekian-sekian. Maka kita kata bayarannya adalah RM8,500. RM8,500. Jadi RM8,500 tu dah masuk semua sekali tu. Lepas tu dia kata, buat poster besar-besar. Percuma sekian. Kalau itu baik cakap percuma pergi umrah tapi kena bayar RM1,000. Kan betul-betul percuma ni betul-betul tak masuk dalam kos tu. Baru betul-betul percuma. Sebab tu jangan terpedaya sangat. Sebab tu saya pun ada juga syarikat ejen umrah ni yang minta tolong bantulah daripada sudut kepatuhan syariah. Cuma saya kata benda-benda macam ni kena jaga. Betul hadiah, sungguh-sungguh hadiah. Tak termasuk dalam bayaran, tak termasuk dalam kos. Kos tu memang betul-betul dia ambil untung. Kemudian tiket flight, kemudian visa apa benda semua tu RM8,500. Habis yang payung memang kita bagi percuma. Itu baru betul-betul percuma. Kan? Kalau tak, dia tak percuma. Maksudnya dia termasuk dalam bayaran. Tapi kalau kita boleh ambil tak? Boleh ambil, tak ada masalah. Tapi kena pastikan betul-betul dari sudut kita, kalau kita bayar pun kita berhak. Kita berhak pun ambil sebab kita dah bayar. Tapi persoalan dia ialah daripada pihak ejen tu sendiri. Adakah sebenarnya dia jujur? Dengan menyatakan bahawa itu adalah termasuk bayaran ataupun memang betul-betul percuma. Masalah dari sudut dia. Kita memang ambil dah. Kalau kita bayar pun kita boleh ambil. Kalau dia bagi hadiah pun kita boleh ambil. Dua-dua tu tak ada isu dari sudut kita. Tapi dari sudut dia. Kalau menipu maka
termasuk dalam penipuan dan kezaliman. Okey, ada persoalan secara verbal? Ustaz, Ya, silakan. apa halnya Ustaz, hoteliers yang di Mekah, di Madinah tu, seperti pada bulan-bulan tertentu seperti bulan Disember waktu peak time tu, kita dah jemaah dah bayar amount yang stated kan oleh ejen kan atau sebagainya. Akan tetapi apabila dah menginap di sana selepas beberapa hari, hotel mengenakan kenaikan harga. Oleh kerana yang saya Kena dengar, tambah lah, kena tambah yang saya dengar hotel di sana dah masuk kategori greedy, sebab kalau ada negara-negara yang offer jemaah dari negara lain offer tinggi, dia ambil dan dia seperti halau lah jemaah yang ada menginap. Ada beberapa ejen yang telah terbabit dengan perkara ni. So apa halnya dengan ijarah menginap di hotel pada masa tu, Ustaz? Atau adakah cara-cara tertentu untuk kita menuntut balik kepada hotel? Okey. Pertama sekali atas kenaikan itu sepatutnya awal-awal lagi ejen bagi tahu berkemungkinan harga naik. Kena jelas. Sebab tu saya kata kontrak ni memang kena jelas. Tapi tiba-tiba dia dah letaklah, contohnya dia pergi Disabled ke apa, katalah contohnya 10-11 ribu. Kan bezalah dengan harga 8,000 ke 9,000 pada harga biasa. Jadi dia kena letak, patutnya berdasarkan tertakluk kepada harga pada waktu itu. Tapi kita punya andaian ialah sekian-sekian. Maka kalau dia letak benda itu dalam agreement dan kita bersetuju, maksudnya kita bersetuju untuk kalau harga naik kita akan bayar. Sebab dia letak dalam agreement. Maka pada waktu itu hukumnya harus ataupun tidak salah ataupun bukanlah termasuk benda yang diharam kita keluarkan duit tu dan ejen ataupun orang yang menguruskan haji umrah tu ambil duit lebihan tu daripada kita sebab dia dah letak awal-awal kan. Tapi sebab tu anggaran tu mungkin berdasarkan tahun lepas ataupun sekian-sekian lah kan, berdasarkan faktor dan sebagainya. Maka kalau dia letak memang ada dalam syarat tu, maka yang tu hukumnya adalah dibenarkan. Tapi kalau tak ada, ia adalah something wrong pada dia punya agreement. Maksudnya dalam dia punya iklan, dia punya apa tu, dia kata sekian-sekian bukan sekian-sekian dan sebagainya. Itu kalau tak jelas benda tu, maksudnya kita tak ada hak ataupun kita tak perlu bayar. Sebab agreement yang kita tanda tangan tu adalah pada harga 9,000. Agreement yang kita tanda tangan tu adalah sekian-sekian. Maksudnya syarikat yang akan tanggung kos pada bayaran lebihan daripada hotel tu. Tu kena jelas. Maksudnya kena bagi tahu, saya pun selalu sebut tentang orang buat ejen, sebab tu penting sangat untuk dalam kontrak tu macam mana. Sebab dia melibatkan dua orang dan melibatkan ketidakpuasan hati. So baca betul-betul kontrak tu, ada tak? Kalau tak ada, maksudnya memang kita tak berhak untuk tambah. Kita boleh fight sebab tak ada dalam agreement. Kalau tak ada dalam syarat-syarat dengan terma dan syarat-syarat, tapi kadang-kadang malas nak bergaduh. Itulah punca pergaduhan. Itulah punca pergaduhan dekat bila buat umrah haji ni. Lepas tu ada pula jenis-jenis mutawif ni. Kita ni, ini baru sikit je ujian. Kita kena sabar. Lagi lambatlah balik. Nah, itu hak kita, bukan masalah sabar. Itu adalah hak kita. Kan? Jadi kita tak perlu bayar atas dasar. Tak ada pun dinyatakan demikian. Sebab harga dia kata, harga fix memang 11,000. Ataupun rupanya naik 1,000. Contoh, naik 800. Kita tak perlu bayar. Sebab tak dinyatakan dalam agreement. Tapi kalau dinyatakan dalam agreement, kita setuju, yang itu memang kita kena bayar lah. Okay? Itu satu. Yang kedua, yang memang dekat sana, memang praktisnya ada begitu. Sebab tu kita tak bolehlah salahkan Arab Saudi apa semua. Dia kadang-kadang tak ada kaitan. Okay? Dia adalah individu pemilik hotel tu. Kadang-kadang dia lah bila ada booking, lepas tu harga bayar lebih, so dia dahulukan. Itu sikap dia lah. Dia sendirilah yang bermasalah. Habis tu Ustaz, dia kan orang Arab, dia kan dekat Mekah, maksudnya faham. Dekat depan Kaabah pada orang mencuri. Itu cerita dia. Kan? Bukan masalah dia, masalah perangai. Masalah sikap, masalah akhlak. Jadi kalau benda tu berlaku, maka kita kata itu adalah kesalahan yang paling besar lah. Sebab pernah berlaku ada satu orang ustaz ni, dia bayar 40,000 waktu tu, duit dia sendiri. Dia bayar 40,000 sebab rupanya hotel dah ditempah oleh orang lain. Tadilah isu tadi tu. Itu memang zalim lah. Maksudnya pemilik hotel itu memang zalim lah bila berlaku tentang perkara yang seperti itu. Wallahualam. Itu respon lah pada apa yang ditanyakan tadi. Okey, kemudian bolehkah kita mengambil sabun, shampoo layan hotel sediakan dalam tandas bilik, kita dah tempah dan akan bayar sewa bilik tu? Boleh, tak ada masalah. Tapi jangan sereka. Sereka, TV, remote, itu jangan.
Yang benda-benda dalam bilik air yang memang kita akan guna. Air contohnya, air mineral, sabun, shampoo semua kita boleh ambil. Sebab hakikatnya asalnya memang kita guna. Memang kita guna benda tu. Sama ada kita guna sikit-sikit, apa tu jimat ke, apa tu lebih buat balik, tak ada masalah. Tapi yang barang memang pemilik asal yang ada dekat tu, striker apa semua, milik asal dia, yang tu tak boleh lah. Okay, so maksudnya benda yang dalam bilik air apa semua tu masih ada ruang untuk kita boleh ambil. Memang berlaku booking batal terus bila ada pihak lain. Ya, ada juga kes yang tak baca agreement kena bayar berapa peratus by standard antara sebab booking dibatalkan. Itu jugalah kan. Jadi itu kekangan daripada dua pihak. Bila tak jelas dia punya agreement ataupun akad dia, maka dia akan beri impak benda yang paling besar seperti itu. Okay. Wallah alam. Saya ingat kita berhenti dulu kot dekat sini. InsyaAllah nanti kita sambung lagi yang akan datang. Saya pun ada beberapa meeting pula dah lepas ni. Okay. Jadi insyaAllah terima kasih banyak kepada Puan Puan. Saya serahkan balik kepada Puan Syafini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz untuk pencerahan pada hari ini, dan kita nampaklah betapa muamalat dalam Islam ni sangat menjaga kedua-dua pihak, bukan satu pihak saja. So kalau sebagai pengguna dan juga orang yang akan memberikan khidmat, kita kena betul-betul pastikan terms and condition. Saya sebagai bekas peguam dululah, sekarang dah tak praktis kan. Jadi saya memang betul lah macam Ustaz cakap, benda-benda terms and condition ni selalu hiding lah kan. Semua nak memihak kepada kepentingan masing-masing. Jadi betapa perlunya membaca. Memang itu normal lah, kita semua akan terus sign je. Even kadang lawyer pun saya tegur jugalah kan. Macam terus je datang, okay kita sign agreement, terus sign kan, tanpa explain vital points, apa agreement ni pasal apa. At least the main point pada saya dalam aspek termination lah kan Ustaz. Sebab termination ni sebab dia boleh jadi dalam pelbagai benda. Tak semestinya benda tu akan smooth sailing. So termination is very important lah untuk saya. Dan apa yang penting lagi ilmu. Bukan saja ilmu undang-undang civil ni, tapi dari segi syarak lah, agar menepati apa yang Al-Quran dan Sunnah ajarkan, insyaAllah. Jadi terima kasih Ustaz, terima kasih sahabat-sahabat semua atas melapangkan masa pada hari ini. InsyaAllah kita berjumpa dalam sesi-sesi yang akan datang. Jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Puan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Tak sempat nak cakap terima kasih kat Ustaz tu. Sekretari tak rasa. Tak ada keluar ya? Okay. Terima kasih Fini. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Jazakumullah khairan katsiran atas tempat pagi ini. InsyaAllah alhamdulillah besok pagi berita gembira Ustaz Endang available untuk bersama-sama kita. So sahabat-sahabat semua sila ambil perhatian lah untuk ada bersama-sama besok pagi ya. Untuk kena sesi ketuk kepala lah dan ketuk tampi. InsyaAllah. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Fini. Terima kasih Fini. Alhamdulillah. Buka sudah endkan sesi pagi yang lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kanak-kanak minta maaf. Comel sangat. Okey tu Fini, alhamdulillah orang profesional macam tu. Dia mula-mula je tapi lama-lama tu sebenarnya dia dah ada dia punya talent kat situ kan. Terima kasih banyak atas bantuan semua. Terima kasih ya, kita stop sini dulu. Semua. Jazakallah.